Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa azim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah selama 9 tahun. 9 tahun Nabi kita duduk di Madinah tidak mengerjakan haji. Hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan umrah beberapa kali. Iaitulah umrah tahun yang ke-6 tak siap, umrah tahun yang ke-7 siap, dan umrah selepas daripada mengambil balik Mekah daripada Quraisy tahun yang ke-8. Kemudian tahun yang ke-9 bila turun fardu haji, Nabi tak boleh pergi. Sebab apa tak boleh pergi? Kerana pada waktu itu Mekah belum 100% bersih daripada unsur-unsur jahiliah, unsur-unsur syirik, dan berhala-berhala ada lagi, saki-bakinya ada. Dan masa tu kota untuk orang kafir masuk masih bisa terbuka. Jadi Nabi kita tangguhkan tahun yang ke-9. Dihantarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai ketua rombongan haji. Jadi Abu Bakar pergi mengetuai rombongan haji. Jadi setelah sampai di Mekah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma telah bertindak mengiklankan kepada orang ramai bahawa mulai daripada tahun ini, lepas pada haji ini, tak ada lagi kota untuk orang kafir masuk Mekah. Memang tidak dibenarkan langsung lagi masuk. Dan siapa yang mai ke Mekah mesti beradab dengan adat Islam. Tak boleh sekali-kali dia masuk dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan seperti dululah. Jadi apabila selesai pengisytiharan pada tahun yang ke-10, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan bahawa Nabi nak mengerjakan haji pada tahun itu. Bila Nabi kita isytihar nak kerja haji tahun itu, maka ramailah orang Islam yang telah masuk Islam itu mari ke Madinah nak ikut perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah, nak ikut perjalanan sehingga dia sampai balik semula. Jadi bila nak ikut, maka ada hak mari Madinah, ada yang tak sempat mari Madinah tunggu tengah jalan, ada yang tak sempat tengah jalan tunggu di Mekah. Jadi itu gambaran haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah kita akan mengembara pada pagi ini bersama Rasulullah, seolah-olah kita nampak bagaimana perjalanan haji daripada Madinah itu sampai ke Mekah. Dalam perjalanan itu, yang gambar yang ada di depan tuan-tuan ini, kita kena ingat ni bukan gambar Nabi ni. Lama dia kata ni mari mana pula ni, tak ada. Gambar ini gambaran supaya kita mudah berfikir dan kita mudah nampak bagaimana perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, untuk kita mudah, orang panggil khayalan kita lebih dekatlah kepada keadaan. Jadi bila tengok Nabi naik unta, nampak gambaran untanya macam tu dulu. Dia panggil segeduk ataupun tempat orang duduk tu. Tempat penumpang duduk segitu. Baiklah. Jadi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, keadaan sudah aman, Mekah sudah bersih. Pada waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan haji, maka ramai orang datang. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah pada hari Sabtu, tanggal 26 Zulqa'dah tahun 10 Hijrah. Tahun 10 Hijriah bersamaan 22 Februari 632 Miladiah. Selepas salat Zuhur, Nabi kita sembahyang Zuhur di Madinah 4 rakaat. Lepas salat Zuhur, maka Nabi kita berangkat keluar daripada Madinah pergi ke Miqat. Jadi Miqat ni, iaitulah Miqat Zulhulaifah ni, tidak jauh jaraknya. Lebih kurang dalam jalan sekarang lah, lebih kurang dalam 15 km saja. Jarak yang ada hari ni 15 km pergi ke Zulhulaifah. Hari ni dikenal dengan nama Abyar Ali ataupun Bir Ali. Jadi sampai di Zulhulaifah, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat asar di situ, dan Nabi kita tidur di Zulhulaifah satu malam. Tidur di Zulhulaifah satu malam. Pagi esoknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril datang memberi arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, atani
atin min rabbi, telah datang kepada saya arahan, utusan daripada Tuhanku, iaitulah malaikat Jibril datang mengatakan, salli fi hadzal wadil mubarak. Ya Muhammad, hendaklah kamu lakukan salat di sini. Pada waktu itu, jadi pagi Ahad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak dapat nak berangkat kerana arahan suruh sembahyang di Wadi Mubarak. Jadi Wadi Mubarak ini dikenali dengan nama Wadi Al-Aqiq. Sekarang ini terkenal dengan nama Wadi Al-Aqiq. Kalau tuan-tuan nak tanya, di mana Wadi Mubarak itu, di mana tempatnya? Wadi Mubarak itu, iaitulah betul-betul di Masjid Miqat yang ada hari ini. Masjid Miqat yang kita pergi hari ini, Zulhulaifah, masjid itu betul-betul di tengah wadi, dalam perjalanan wadi tempat Nabi kita duduk. Habis macam mana sekarang ni wadi tak ada? Ada. Bila kita duduk di masjid, kita tengok sebelah kiri masjid, akan nampak macam satu tali air. Itu telah dipindah. Jadi oleh kerana pemerintah nak suruh kita ni pergi salat di tempat Nabi salat, di Wadi Mubarak itu, maka dipindahnya jalan air itu bawa ke tepi. Pindah jalan air bawa ke tepi, biar wadi itu, tempat Nabi kita salat tu, duduk situ. Jadi Alhamdulillah, kita terima kasihlah kepada pihak yang bertanggungjawab kerana beri peluang. Jadi kalau ada wadi ke situ, tak boleh semaya. Wadi ni, wadi negeri Arab ni, dia kering. Tapi kalau hujan, Masya Allah, hujan tengok kita nampak. Air mari selalu. Bila hujan tu air mari. Laju. Wadi Mubarak ni betul-betul duduk di depan Universiti Madinah. Waktu saya belajar dulu memang kalau hujan 2 hari di Madinah ni, air dia laju. Bukan sekat laju. Ada budak-budak Arab, anak-anak Arab ni mati. Lemah dah situ. Di wadi itu. Jadi Nabi SAW duduk di Wadi Mubarak. Maka mari perintah supaya kepada Nabi SAW supaya melakukan salat di situ sekali lagi. Maka Nabi kita SAW telah melakukan salat Zuhur di Miqat, dan dalam keadaan itu barulah Nabi kita buat persiapan. Dengan dia mandinya, dengan Nabi kita tukar ihramnya, dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha telah memakaikan bauan air wangi kepada Rasulullah yang sangat wangi. Rasulullah sendiri itu wangi dah, tapi dipakaikan pula wangian, maka bertambah lagi wangi di atas wangi yang sedia ada. Maka bertambahlah cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah harum lagi baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Jadi setelah selesai daripada menunaikan sembahyang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berniat ihram. Jadi sebelum daripada itu, tengah duduk siap nak berihram, tiba-tiba seorang wanita bernama Asma binti Umais. Siapa dia Asma binti Umais ni? Iaitulah isteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Isteri kepada Abu Bakar Siddiq telah melahirkan anak dia di Miqat. Jadi oleh kerana pada masa itu mungkin tidak ada ultrasound yang boleh jangkaan orang ni bersalin di mana-mana, jadi dibawanya isterinya sekali sampai di Miqat, bersalin Asma binti Umais kepada anak dia Muhammad bin Abu Bakar. Jadi orang bagi tahu, ya Rasulullah, macam mana ni? Asma telah bersalin di sini. Macam mana nak buat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri arahan kepada Asma binti Umais supaya mandi. Maka ini menunjukkan bahawa mandi sunat ihram itu adalah merupakan sunnah. Bukan mandi kerana haid, kerana nifas, tidak. Mandi kerana nak berihram. Maka dia suruh mandi. Dia suruh pakai, kalau kita hari ni tak pakai model, pakai pampers apa, alat-alat yang tidak keluar darah dia tu. Dan Nabi memberi arahan kepada dia supaya melakukan niat haji di situ. Bila sampai di Mekah nanti, tunggu sampai habis nifas dia, barulah dia boleh melakukan haji, boleh tawaf dan sa'i. Kita tengok kekuatan jiwa umat pada masa tu. Kalau kena orang sekarang ni, beranak atau balik lah kita ni dah. Tak boleh nak pergi dah. Dia kata apa pula ni? Dengan baby lagi dengan apa dia? Tak. Dia terus jalannya dia. Tak ada pantang larang. Masa tu mungkinlah tidak ada fatwa-fatwa orang tua ni. Bila beranak kena makan air kering 40 hari dah. Dah lah kawan tu tak ada tenaga makan air kering pula. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi arahan kepada Asma binti Umais supaya melakukan semua amalan lain, persiapan-persiapan seperti orang lain juga. Jadi ini menunjukkan bahawa bagi orang yang nak mengerjakan haji, nak mengerjakan umrah, bila sampai di Miqat, kalau dia dalam keadaan haid sekalipun, dia kena berpakaian.
ihram dan dia kena niat di situ. Tak boleh kita kata oleh kerana dia ni haid maka kita tangguhkanlah perjalanan kita pergi niat di Tan'im nanti. Tidak ada Tan'im tuan-tuan, kena niat di miqat. Jadi Rasulullah mengarah kepada Asma supaya bersiap sedia seperti orang lain juga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula setelah selesai daripada salat zuhur, baginda berniat ihram. Sahabat-sahabat yang dengar Nabi mengatakan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku mengerjakan haji ini tidak ada riya dan bukan nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Apabila kita berniat haji, jangan sekali-kali ada dalam hati kita, aku lepas ni balik seronoklah orang panggil haji dengan hajah dah ni. Tak masuk tu. Nabi berkata dengan mulut dia yang sahabat dengar, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, haji yang tidak ada riya dan tidak ada nak suruh orang puji, nak suruh orang dengar, tidak. Itu dia panggil. Kemudian Nabi kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaika ilahal haq. Dan ada lagi riwayat-riwayat lain yang menyebutkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah selepas daripada dia salat zuhur dan bertalbiyah di situ. Itu riwayat. Ada juga riwayat yang lain mengatakan Nabi kita bertalbiyah fa ahalla bit tauhid, bertalbiyah mengiklankan tauhid ini di mana? Di Al-Baida. Di mana Baida ni? Kalau kita lihat Baida ni tidak jauh, iaitulah bila kita duduk di miqat, kita naik daripada miqat tu di bawah di wadi. Bila kita pusing naik dengan kereta, kita naik atas lebuh raya nak pergi ke Mekah tu, maka di situ dia panggil Baida. Baida ni satu tempat yang dekat saja, tempat yang tanah lapang. Tanah lapang yang kosong. Sekali lagi orang dengar Nabi kita bertalbiyah di situ, berniat haji di situ, nak bagi tahu kepada masyarakat sebab bilangan terlalu ramai. Oleh kerana bilangan orang pergi terlalu ramai, sama mana bilangan dia, kita lihat apa yang disebut oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Mengikut pandangan Jabir, seorang sahabat yang duduk di bawah unta Nabi. Jabir ni dekat jalan, dia jalan dekat dengan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekala dia kata aku terasa air liur unta ni titik atas dia. Jadi Jabir duduk dekat dengan unta Nabi. Jabir kata apa? Jabir bin Abdullah nama dia radhiyallahu taala anhu. Dia kata aku mandang ke segenap sudut. Tengok depan Nabi, sayup mata mandang. Tengok kiri macam tu juga. Kanan macam tu, belakang macam tu juga. Jadi anggaran yang dibuat oleh ahli sejarah bahawa rombongan yang keluar daripada Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah itu lebih kurang hampir 100,000 orang. Hampir 100,000 orang. Mana jemaah haji Nabi pada tahun itu 100,000 orang. Jadi ramai sangat jemaahnya. Maka kita nampaklah di Baida itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Baida dalam keadaan Nabi kita, sekali lagi orang dengar Nabi kita berniat kerana apa? Nak suruh bagi tahu di sini jangan lepas pada kawasan tu. Mana kawasan kita miqat ni tak boleh lepas. Kalau lepas kawasan ni, pergi jauh baru niat, orang tu sudah dikira melanggar wajib haji, iaitulah berihram di miqat. Jadi kita nampak, jadi bilangan jemaah haji yang begitu ramai. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu datang Jibril alaihi salam memberi arahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya ya Muhammad mur ashabak, wahai Muhammad, perintahlah kepada sahabat-sahabat kamu, falyarfa'u aswatahum bitalbiyati fa innaha min syi'aril hajj. Wahai Muhammad, perintahkan sahabat-sahabat kamu supaya melakukan talbiyah, mengangkat suara bertalbiyah. Kerana apa? Fa innaha min syi'aril haji. Kerana talbiyah itu salah satu daripada syiar, simbol haji itu bertalbiyah. Jadi maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri arahan kepada sahabat, kepada orang Islam, orang yang bersama dengan Nabi, mengatakan ma min muslim yulabbi illa labba man min an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin. Nabi mengatakan tidak ada siapa yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik kecuali semua yang berada di sekelilingnya, batu, kayu, pokok, semuanya bertalbiyah bersama-sama dengan kita, dan semuanya menjadi saksi kepada kita bahawa kita telah bertalbiyah, mengiklankan tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang menyahut seruan engkau ya Rasulullah, ya Allah, mengerjakan haji dan tidak ada sekutu bagi engkau. Itulah di antara iklan kita tauhid.
Nabi SAW ditanya, ayul haji afdal, manakah haji yang afdal? Kata Nabi, al-ajju was-sajju. Haji yang banyak mengangkat suara bertalbiyah dan haji yang banyak menumpahkan darah korban di Makkah Al-Mukarramah. Jadi itu antara arhan Nabi kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Nabi kita terus berjalan. Sepanjang perjalanan itu Nabi SAW duduk dalam keadaan bertalbiyah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara gambaran perjalanan haji yang begitu ramai. Jabir kata kiri kanan semuanya sayup mata memandang. Kita nampak haji Nabi SAW itu berjalan dengan unta dia. Nabi kita naik kenderaan. Jabir kata ada yang orang jalan kaki, ada yang naik kenderaan, ada yang unta kurus, ada yang naik kuda, naik hemar, macam-macam kenderaan yang orang pergi, seramai 100,000 dalam perjalanan itu. Maka berlakulah ujian Allah SWT ke atas umat ini. Nabi SAW telah diuji dengan para sahabatnya, iaitulah dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Surah Al-Maidah ayat 94. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan dan tombak kamu. Tujuan apa Allah Ta'ala uji ini? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya secara ghaib. Walaupun kita tak nampak Allah, tapi kita takut kepada Allah SWT. Faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun azim. Sesiapa yang melanggar batas sudah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Jadi kata para sahabat, apabila Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian sedemikian, maka mari lalu ujian. Tuhan kata Allah Ta'ala nak uji kamu dengan hayawan. Sahabat cerita, dia kata anak kijang mari duduk jalan sekali dengan unta. Boleh kita pergi pulas tengok arnak, angkat naik boleh. Baik jinak dia. Tapi oleh kerana semua dalam ihram, menjadi larangan ihram itu daripada kita menangkap hayawan perburuan, maka tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang menghulur tangan mereka untuk menangkap hayawan tersebut. Tak ada seorang pun. Kalau berlaku kematian, ada hayawan-hayawan yang mati ini, itu berlaku dengan sebab aksiden. Kerana terlalu ramai orang, mungkin terpijak, ataupun terlanggar oleh unta, ataupun apa-apa lagi. Ini menunjukkan bahawa umat Muhammad SAW umat yang terbaik. Umat yang taat kepada Allah SWT berbeza dengan umat Bani Israel. Bila Allah SWT suruh bagi izya'aduna fis sabt, Allah Ta'ala nak uji penduduk di tepi laut. Kamu jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu hari ikan naik ke darat. Ikan duduk lepak di tepi pantai. Dia kata kita tak tangkap ikan hari Sabtu. Habis dia buat apa? Hari Jumaat dia gali kolam. Hari Sabtu ikan masuk dalam kolam. Petang Sabtu ikan nak balik ke laut, dia tutup pintu. Ini umat Yahudi. Hari Ahad dia pergi timba, ambil ikan. Apa jadi? Kunu qiradatan khasiin. Allah Ta'ala kata kamu ni tak dengar kata sungguh. Cari putar belik, duk cari hujah nak lepaskan hukum. Tak tangkap ikan, tak tangkap. Gali lubang, ikan masuk sendiri hari Sabtu. Hari Ahad dia pergi ambil. Apa jadi? Allah Ta'ala telah jatuh hukum pada mereka. Kunu qiradatan khasiin. Kamu jadilah seperti kera, jadi kera. Jadi ahli tafsir Ibn Katsir menceritakan bahawa jadi kera sungguh. Tukar rupa dia daripada manusia kepada hayawan. Kerana apa? Akibat daripada kesan buruk perangai yang mereka lakukan apabila dia langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeza. Berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diperintahkan supaya tidak menangkap ikan, tidak menangkap hayawan perburuan. Ikan bagi orang yang ihram boleh ambil. Saidi, as-said maknanya hayawan ni. Contoh-contoh ni hayawan yang hidup bebas. Tak kira lah dog ke, yang tengah tu dog tu. Bukan tangkap biawak. Jangan kata biawak masuk juga, tak masuk. Dog ni seekor hayawan, dia tak ada mana ada lidah dekat luar. Macam biawak ni lidah keluar. Yang dia ni tak keluar lidah. Lidah dia besar, satu je lidah. Dia tidak bercabang. Yang lidah bercabang tu munafikin tu lidah biawak. Dog ni tak ada, lepas tu dia halal. Seekor binatang yang baik, yang duduk diam, seekor binatang yang sabar. Jadi tak boleh kita nak tangkap hayawan-hayawan perburuan. Ini berbeza dengan hayawan yang kita makan. Ini dia panggil hayawan
al-an'am. Apa makna an'am? Hayawan berkaki empat yang menjadi makanan manusia, yang dipelihara oleh manusia. Yang ni tak apa, kita boleh sembelih makan. Jangan keliru di antara dua tu. Jadi Allah SWT uji lagi para sahabat apabila mereka tidak dibenarkan. Bila sampai di tanah haram nanti, tak boleh cabut pokok, tak boleh tangkap hayam perburuan, maka tidak ada yang berlaku di kalangan sahabat. Kemudian dalam perjalanan, Nabi SAW bersama dengan berpuluh ribu sahabat dalam perjalanan ini nak menunjukkan bahawa perjalanan yang kita lalui ini daripada Madinah ke Mekah ini adalah merupakan lorong yang telah dilalui oleh para anbiya yang terdahulu. Jadi kita dengan imagine kita, dengan khayalan kita bila kita berjalan menuju ke Mekah Al-Mukarramah, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahawa kita telah melalui jalan yang sama yang telah dilalui oleh para anbiya yang terdahulu. Apabila Nabi kita SAW sampai di satu tempat, nama dia Fajr Rauha, mana lebih kurang tak jauh daripada Madinah. Bila sampai di Fajr Rauha, Nabi kita tanya para sahabat. Dia kata, Nabi SAW mengatakan, telah melalui jalan ini, di tepi batu Fajr Rauha ini, 70 orang Nabi telah lalu ikut ni. Nabi nampak, seolah-olah tergambar depan mata dia, ada video tayangan depan Nabi, bahawa Nabi-Nabi dulu telah lalu ikut jalan ni. Dan jalan ini juga akan dilalui oleh Nabi Isa AS. Apabila Nabi Isa turun daripada langit di akhir zaman nanti, Nabi Isa juga akan lalu ikut lorong ini, pergi ke Mekah Al-Mukarramah mengerjakan haji. Bila lalu di satu tempat nama dia sana, iaitu ada di Wadi Al-Azraq, Nabi tanya para sahabat, ayyu wadin hadha, di mana kita duduk ini? Sahabat-sahabat beritahu, kita duduk di Wadi Al-Azraq. Nabi kata, ka'anni anzuru ila Musa, seolah-olah aku nampak Nabi Musa duduk tekuk telinga dengan jari dia, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bila sampai di tempat lain, di sana iaitu Harsha, Nabi tanya dekat dengan anak bukit, anak bukit apa nama ni? Orang kata Harsha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu, ka'anni, seolah-olah aku nampak Yunus bin Matta, Nabi Yunus berjalan ikut lorong ini. Lalu di dekat dengan Osfan, Nabi kata, wadi apa ini? Orang kata Osfan ya Rasulullah. Nabi kata, ka'anni, aku nampak seolah-olah Nabi Hud dan Nabi Saleh bertalbiyah melalui jalan ini menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi kerana itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam perjalanan haji, kita mesti berjalan dengan hati kita, berjalan dengan otak kita, berjalan dengan kepala kita. Kalau setakat kita berjalan dibawa oleh bah saja, kita tidak nampak apa-apa kelebihannya ada di sana, kecuali selain daripada kita boleh ambil gambar situ dan sini. Tidak. Bila kita berjalan, kita ingat, di sini para Nabi Al-Anbiya alaihissalam telah melalui lorong ini menuju ke Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan mereka bertalbiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sendiri juga bila sampai di sini, adalah kita juga ingat bahawa kita juga melalui jalan yang telah lorong yang telah dilalui oleh mereka. Dalam perjalanan haji, Nabi SAW begitu penat, sehingga Nabi kita sakit kepala, sudah sakit kepala. Bersangatan sakit kepala dia, sehingga Nabi kita SAW panggil orang yang pandai berbekam, telah mengambil darah di kepala Nabi SAW, nak mengurangkan risiko. Ini menunjukkan bahawa bagi orang yang sakit boleh dia ambil darah, boleh dia berbekam, walaupun nak berbekam tu terpaksa kena potong rambut dia, kena cukur rambut dia, tidak menjadi kesalahan, tak berdosa kerana kita sakit. Tanya masalah masalah kena bayar fidyah itu cerita yang lain. Yang pentingnya tidak menjadi kesalahan dan diberi kelonggaran kepada umat Islam supaya melakukan sedemikian. Bila sampai di satu tempat yang lain pula, Nabi kita SAW tengok isteri dia, Safiyah binti Huyai bin Akhtab Ummul Mukminin, ketinggalan. Unta dia ada masalah. Mana kalau kita kat kereta panas enjin ke apa, Nabi kita terpaksa suruh orang berhenti. Bila Nabi kita pusing balik sampai di tempat isteri dia, Safiyah, tengok Safiyah dah menangis. Nabi kata, kenapa menangis? Dia kata, saya telah ditinggal oleh rombongan dia. Kerana orang lain laju semua kereta, unta orang lain berjalan, unta dia buat masalah. Nabi tengok, lagi kuat Nabi pujuk, lagi kuat pula menangis Safiyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan gangguan. Ini nak cerita kepada kita betapa Nabi SAW bukan jekah isteri dia. Apa kamu ni? Tidak. Mengganggu perjalanan orang ramai. Tidak. Dan Nabi kita bila tengok unta ni payah nak berjalan, Safiyah semakin kuat menangis, Nabi kita beritahu pada sahabat, suruh iklan, kita berhenti rehat seketika di sini. Maka berhenti. Semua perjalanan berhenti dan Nabi kita duk pujuk isteri dia radhiyallahu taala anha.
Apabila selesai daripada itu, barulah Nabi kita mengisytiharkan sambung perjalanan. Boleh tak boleh kita tuan-tuan hari ni? Tengok isteri lambat sikit, marah dah dah. Pecik kereta 4 kali duduk atas kereta. Yang tanya dia tunggu dia tak apa. Itu nak cerita Nabi SAW dengan Safiyah. Begitu berlembut dia, bila unta dia masalah, berhenti Nabi SAW, selesai masalah dulu, baru dia kita jalan balik. Dalam perjalanan Nabi kita sampai di satu tempat, nama dia Al-Arj. Sampai di Arj, Nabi kita berhenti rehat. Duduk sebelah dia Aisyah, ada isteri dia. Sayyidina Abu Bakar ada sekali, dan orang lain ada sekali. Tiba-tiba Nabi SAW ini, bekalan dianya duduk di atas bekalan, di atas unta yang dibawa oleh pembantu Sayyidina Abu Bakar. Tengok, unta tu di belakang dia tu ada ekor. Ekor tu lah barang dia duduk atas tu. Jadi tengah Nabi kita SAW duduk tunggu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba unta tak mari. Abu Bakar gelisah. Sebab bekalan makanan Nabi duduk di atas unta dia. Letak sekali. Itu je lah kalau kita nampak bahawa Nabi SAW seorang Nabi dan Rasul, pemimpin. Bekalan dianya duduk tumpang di atas unta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tak bawa barang banyak. Jadi kita pun nak pergi haji, jangan bawa barang banyak lah. Ni nak turun rumah 4 beg dah bawa. Jadi beranak Mekah banyak lagi, nak balik mari. Jangan turun barang banyak sangat. Yang cerita kita sini, Sayyidina Abu Bakar tunggu. Tiba-tiba gulam dia, pembantu dia mari. Ya Abu Bakar, unta kita, Zamilah kita ni hilang. Semalam lagi saya duk cari, tak jumpa-jumpa sampai hari ni. Abu Bakar marahlah kepada unta dia, kepada pengembala, penjaga unta dia ni. Dia kata, ni seekor unta pun tak nak jaga. Makanya Rasulullah situ, Nabi senyum. Nabi kata, unzuru ila hadzal muhrim madza yasna. Nabi kata, Aisyah tengok ni, orang pakai ihram ni marah kepada hamba dia pula hari ni. Jadi Nabi kata, duduk diamlah Abu Bakar. Nampak macam mana dia bukan nak suruh unta dia hilang. Ya, jadi banyak sangat yang kita belajar dalam perjalanan haji. Kesabaran tu kena tinggi. Kesabaran tu tinggi. Nabi kata Abu Bakar, jangan duk bimbang lah. Kalau beg hilang pun buat macam mana? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sampai dah, beg pula tak sampai. Entah pergi ke mana. Jangan duk marah ke petugas. Ni package apa lagu ni? Beg aku pun hilang. Siapa dia je pikul beg kita? Tu orang kerja apa tu? Bukannya orang package tak? Jangan gaduh nak marah. Nabi pujuk Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, ayah Abu Bakar, jangan marah lagi. Tunggu sekejap. Ini bukan kerja kita ni. Hilang barang kita ni bukan kerja kita. Bukan kerja hamba-mu. Tak lama lepas pada tu, unta tu mari. Cari kemah tempat dia orang duduk di mana. Unta sendiri mari. Orang hantar mari. Ya Abu Bakar, ni unta mu sampai dah. Abu Bakar senyum. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, baik sungguh Nabi kita SAW. Tak marah. Tidak kata, makannya aku duduk sini hilang juga. Marah kita tak? Jangan duduk marah. Kalau dah hilang tu nak macam mana, cari hak lain lah. Nak macam mana cerita. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beberapa peristiwa dalam tu. Kemudian apabila sampai dekat dengan Mekah, nama dia di Sarif. Ataupun sekarang ni kalau kita tengok dalam lebuh raya kita hari ni, tak ada lagi Sarif. Dia ada Jumum. Tuan-tuan akan nampak ditulis Jumum. Maka sampai di situ Nabi kita berhenti. Berhenti rehat di situ. Dia tanya sahabat-sahabat. Nabi kita periksa semua. Kamu ada bawa unta ke? Bawa hadiu untuk hayawan untuk sembelih ke tidak? Sahabat ni kata, saya bawa ya Rasulullah. Kalau kamu bawa, kamu tak boleh buka ihram. Kekalkan dengan ihram kamu. Kamu bawa? Tak bawa. Orang yang tak bawa, Nabi kita beri arahan supaya bila sampai di Mekah nanti, tukar daripada haji jadi umrah. Terkejut sahabat ni. Apa tak terkejutnya? Semua orang yang masa meniat haji tadi, semuanya berniat haji mengikut Nabi SAW. Jadi dia dengar haji Nabi kita haji haja, tak nak buka ihram. Jadi tiba-tiba Nabi bila sampai di sini, Nabi kata, kamu kena buka ihram. Jadi sahabat-sahabat duduk diam, tak buat keputusan lagi. Walaupun dia tak bawa hayawan untuk sembelih, tak berani buat keputusan. Sebab apa? Mungkin bila sampai Mekah nanti, Nabi beri kelonggaran. Kalau Nabi tak buka ihram, kita tak nak buka. Jadi Nabi kata tak apa. Itu seolah-olah macam orang panggil arahan pertama lah. Arahan pertama, taklimat pertama. Belum muktamad lagi. Jadi muktamad tak muktamad pun jangan duk main cerita muktamad ni. Dah benda tu nak arahan lah. Muktamad adalah tu. Kemudian selesai Nabi kita bercakap, pergi ke tempat isteri dia Aisyah radhiyallahu taala anha. Tengok-tengok Aisyah duk menangis pula dah. Hak tadi Safiyah. Ini hak lain pula menangis. Ni bila bawa ramai tu kena sabar tu lebih lah juga dah. Bawa seorang pun kena sabar dah, bawa ramai lagi kena sabar. Bila sampai di sini, Nabi kata, apa pula mu ni Aisyah? La'allaki nafisti. Nabi kata, mungkin kamu ni sedang mari haid. Dia kata, ya Rasulullah, sedihlah saya. Kalau saya tak mari haji tahun ni pun rasa tak apa. Sebab apa?
Sebab saya dengar Nabi bagi arahan, orang yang tak bawa hayawan hadiu untuk sembelih di Mekah, semuanya kena tukar jadi umrah. Saya tak boleh buat umrah sebab saya sudah mari haid. Nabi kita tak marah Aisyah, tak kata apa dia ni. Mari haid pun menangis dah. Nabi kata, ya Aisyah, inna hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Ya Aisyah, jangan menangis. Haid ini Allah Ta'ala dah tentukan kepada anak-anak perempuan Tok Adam ni semua mari haid. Jadi apa jadi masalah kita? Jadi kamu buatlah semua kerja haji kamu ni nanti, bila selesai haid, barulah kami insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri satu peluang lain untuk kamu dapatkan umrah kamu. Jangan bimbang. Maka bila selesai di Syarif atau di Jumum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri arahan yang pertama, sahabat-sahabat yang tak bawa hayawan boleh tukar umrah nanti. Maka Nabi kita teruskan perjalanan sehinggalah saat perjalanan Nabi kita tiba di Makkah Al-Mukarramah. Bila masuk ke Mekah malam, Nabi kita tak terus pergi ke Kaabah. Dia bertenang. Masyarakat kita ini tak berbeza. Bila sampai Mekah, tanya selalu, ustaz nak pergi tawaf bila ni? Sebab apa? Nak buka ihram. Itu je cerita dia nak buka ihram. Tak apa. Nabi kita sallallahu tidak beri arahan kepada sahabat, terus tawaf dulu, lepas tu baru relax. Tak. Dia duduk sampai di Mekah. Nabi kita berhenti di satu tempat nama dia Bi'ru Tuwa. Sebuah telaga di Mekah. Telaga ni masih wujud. Di bangunan yang kecil itu, pintu kunci. Dalam tu telaga, waktu anak pergi awal-awal dulu, tahun 80-an dulu, awal 80-an, masih lagi kita boleh masuk ke telaga. Tapi akhir-akhir ni ada masalah. Air pun dah macam-macam cerita. Masyarakat Islam pun lagi pelik lah. Bila pergi sana dia mandi, dia ambil air, jadi dia tutup je air tu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti tidur di situ. Tidur di mana? Tidur di Bi'ru Tuwa. Nama telaga ni nama dia Bi'ru Tuwa. Nabi kita tidur di situ. Pagi esoknya, iaitulah hari Ahad, Nabi kita sampai itu. Pada pagi esok barulah dia mandi siap dan Nabi kita masuk ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi kita ikat unta dia di tepi masjid. Pada waktu itu senang nak parking. Mudah ya, letak di masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk melalui pintu Bani Syaibah. Kalau tuan-tuan nak cari pintu Bani Syaibah dekat mana hari ni? Ada ke tak ada? Ada. Dalam masjid. Kita masuk melalui pintu Babus Salam yang ada hari ni. Masuk Babus Salam, pergi terus, ikut lorong dia. Kita akan jumpa ditulis Bab Bani Syaibah. Kecil, bangunan yang kecil dalam masjid. Pintu, dalam masjid. Dalam tu dipanggil Bab Bani Syaibah. Sebab apa Nabi kita masuk ikut tu? Sebab rumah dia situ. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah memang di situ. Di mana? Bila kita pergi di tempat sa'i hari ni, di tempat sa'i itu, di luar, di antara pintu Marwah dengan tandas, di situ ada rumah lama, iaitulah rumah Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kampung Nabi mana pula? Kampung dia masih ada, masih wujud hari ni. Orang panggil Maulud Nabi. Rumah bangunan putih tu, perpustakaan Mekah tu, di situ kampung dia. Jadi betul lah kalau dia masuk melalui pintu Bani Syaibah, kerana itulah rumah dia, itulah kampung dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mari daripada Madinah, masih lagi ingat sejarah lama dia, ikut inilah pintu dia masuk. Maka Nabi kita masuk pada pintu Bani Syaibah. Kenapa dia masuk ikut pintu ni? Kerana pintu tu, pintu Bani Syaibah, dia akan pergi terus ke Hajar Aswad. Itu strategi dia panggil. Dia akan pergi terus ke Hajar Aswad. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak pergi, tujuan dia ke mana? Ke Hajarul Aswad. Kerana nak mula, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak mula tawaf dia akan mula bila dia masuk ke Mekah. Yang pertama sekali kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mula-mula sekali Nabi kita ambil wuduk. Wuduk di tempat dia duduklah di Bi'ru Tuwa. Kami bila sampai di Mekah, Nabi kita yang pertama sekali dia akan pergi kucuk Hajar Aswad. Kucuk Hajar Aswad. Jadi ingatlah, saya ulang sekali lagi, gambar-gambar yang ada ni bukan gambar Rasulullah ni, gambar hiasan ya. Tapi Hajar Aswad tu lah gitulah. Memang tempat tu dah. Tempat tu lah. Cumanya pelakon yang tak ada. Jadi kena ingat. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi kucuk Hajar Aswad dalam keadaan Nabi kita menangis dan dia gosok Hajar Aswad. Kenapa? Nabi kita teringat. Bukan Hajar Aswad tu ada keramat dia, ada benda-benda yang ajaib, tidak. Kerana di sinilah tempat para nabi yang mari mengerjakan haji sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan mulut mereka, telah meletakkan muka mereka, tangan mereka di mana? Di Hajar Aswad. Maka Nabi kita mula-mula sekali dia start, maka dia pergi ke Kaabah. Nabi kita pergi kucuk Hajar Aswad.
Nabi kita gosok Hajar Aswad, kemudian barulah Nabi kita melakukan tawaf. Jadi Nabi kita tawaf, 3 pusingan yang pertama dia angkat dia punya bau, dia ittiba, buka bau sebelah kanan, dan Nabi kita berjalan cara ramal, cara lompat sedikit selama 3 pusingan yang pertama. Jadi sahabat-sahabat tertanya-tanya. Waktu Nabi mari tahun yang ke-7, orang kafir nak serang dia. Ingat tak cerita kita? Pada waktu itu betul lah Nabi kita buka bau, kerana nak tunjuk action kepada kafir Quraisy yang ada atas bukit. Dan Nabi kita lompat kerana nak tunjuk kuat. Syaitan nak suruh orang serang sekaligus. Tapi oleh kerana Nabi kita datang pada Hajjatul Wada, haji tahun yang ke-10. Lepas pada itu Nabi tak buat lagi haji, tak buat umrah lagi, masih lagi mengekalkan sunnah ini. Buka bau sebelah kanan dan lompat jalanan secara melari anak. Ini menunjukkan bahawa amalan tersebut sunnah sampai ke hari kiamat. Jangan kita duk pergi Mekah kita berfalsafah pula. Tak payah buat dah. Tak ada dah Quraisy, mana ada lagi kat situ. Jadi tak payah duk Quraisy, tak ada situ lagi lah. Selagi benda itu menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikekalkanlah perjalanan itu. Banyak setelah Nabi melakukan tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada tawaf, Nabi kita pergi melakukan salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Para sahabat mengatakan bahawa kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dia dalam tawaf tadi yang kita dengar Nabi bacanya satu je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa lain tak ada. Nabi kita berdoa. Kenapa dia tak ada doa lain? Maka di sinilah alim ulama kita beri satu kajian bahawa Nabi kita nak buka peluang seluah-luahnya kepada umat Islam. Berdoalah apa saja yang kamu nak tentang untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi jangan kita duk terikat dengan buku kita. Buku yang orang beri kepada kita tu panduan saja. Jangan kata inilah yang kita kena baca, yang lain tak boleh. Dah, itulah di antara panduan saja. Yang kita kena bacanya apa hajat yang ada dalam hati kita. Maka Nabi SAW apabila selesai daripada melakukan tawaf, Nabi kita pergi, Nabi SAW membaca wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla. Hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu tempat kamu melakukan salat. Jadi Nabi kita pergi salat sunat tawaf 2 rakaat. Dalam hadis yang Nabi kita baca, para sahabat dengar Nabi kita SAW baca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Qul huwallahu ahad. Apa sebabnya Nabi baca 2 surah ni? Jadi para ulama mencari hikmah. Dia kata sebab Nabi kita baca 2 surah ni kerana apa? Kerana kita tadi pusing batu. Tidak batu Hajar Aswad. Kaabah tu batu. Dan kita juga telah kucup Hajar Aswad, batu. Kita juga telah istilam Rukun Yamani, batu. Jadi semuanya bila selesai daripada melakukan tawaf di sini, kita mengiklankan tauhid bahawa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hei kafir Quraisy, kamu sembah batu, aku bukan sembah batu. Aku pusing di sini kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yatawafu bil baitil atiq. Jadi amalan yang kita buat ini adalah amalan perintah Allah, bukan amalan meniru perbuatan Quraisy yang telah melakukan tawaf di sini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan kepada kita bahawa apa yang kami lakukan ini adalah merupakan tuntutan daripada Allah, bukan ikut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu mengisytiharkan. Jadi setelah selesai daripada salat sunat, Nabi kita kembali semula sekali lagi kucup Hajar Aswad, kemudian barulah dia keluar daripada Hajar Aswad. Nabi kita terus menuju ke pintu Safa. Dalam perjalanan Safa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat Quran, Innas Safa wal Marwata min syairillah. Jadi Nabi mengatakan Safa dan Marwah ini syiar agama Allah SWT, salah satu daripada amalan haji dan umrah. Jadi Nabi kita pun kata abda'u bima bada Allahu bihi, aku akan mulakan sa'i aku ni dengan ayat yang Allah Taala mula dulu. Dalam ayat ni Tuhan mula apa dulu? Innas Safa wal Marwata. Safa dulu, baru pergi ke Marwah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa. Nabi kita menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangan dia berdoa macam tu. Doanya seperti doa kita berdoa, bukan pergi lambai apa. Kemudian Nabi kita bertakbir. Nabi mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa sadaqa 'abdah
wa hazamal ahzaba wahdah, dan ada lagi lah lafaz-lafaz yang seampirnya. Yang pentingnya kita nak, ini sunnah Nabi SAW. Bila naik tempat tinggi, Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar. Kerana apa? Kita duduk di tempat tinggi hari ini. Tapi bila kita duduk di tempat tinggi, kita kena ingat siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih agung? Allah Subhanahu Wa Taala. Mu jangan serah bila kamu duduk tempat tinggi, orang lain tu rendah belaka. Walau betul kamu rendah, orang lain rendah, tapi yang lebih agung daripada kamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi kita mengungkit di sini, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Nah, Allah Taala yang esa, yang telah menunaikan janjinya, yang telah membantu hamba-Nya dalam peperangan Ahzab. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan bila kita duduk atas Bukit Safa. Kita boleh bayangkan pada waktu itu Nabi SAW teringat dekat Kaabah. Di mana dekat Kaabah inilah tempat Nabi dihina. Tengah Nabi kita duduk salat, orang mari letak apa? Perut unta, perut kambing, tengah Nabi kita sujud. Jadi Nabi SAW dalam keadaan tawaduk, berjalan dengan penuh khusyuk, naik atas bukit juga tempat Nabi kita dihina. Nabi kita bertakbir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam perjalanan sa'i, Nabi kita sampai ke Marwah, Nabi melakukan sedemikian juga, berdoa sedemikian. Dalam perjalanan tiba-tiba orang di Mekah bising, Rasulullah di masjid, habis semua pakat keluar, lelaki keluar, perempuan keluar. Nabi nak berjalan payah dah. Kebetulan pula pada waktu itu, walaupun dia ni pemimpin dunia akhirat, tidak ada protokol, tak ada pengawal yang pakai siren, tepi Nabi nak lalu tak ada. Jadi Nabi nak lalu payah. Akhirnya Nabi nak buat macam mana? Dia tak panggil pengawal peribadi, dia suruh buka jalan, tak ada. Nabi kata, bawa mari unta aku. Pergi ambil unta dekat Marwah, dekat pintu tu. Bawa masuk unta. Nabi kita naik atas unta. Dia selesai sa'i dia dengan unta. Kenapa? Nak suruh orang nampak. Orang duduk tengok mana-mana Nabi. Jadi kalau duduk Nabi kita tahu, semua Nabi tengok. Orang tengok Nabi kita berjalan dengan unta dia. Apabila selesai Nabi kita di Marwah, Nabi SAW memberi arahan. Mana-mana sahabat yang tidak bawa unta, yang tidak bawa haiwan untuk sembelih, hendaklah tukar haji mereka kepada umrah. Sahabat-sahabat tak berani nak buat. Sebab apa? Sebab fahaman orang jahiliah. Orang jahiliah dulu mempunyai fahaman melakukan umrah dalam bulan haji ini min afjaril fujur, termasuk di dalam perbuatan yang sangat keji, yang sangat jahat. Jadi Nabi SAW nak membatalkan adat jahiliah. Nak membatalkan adat jahiliah, tak boleh buat umrah dalam bulan haji, maka Nabi perintah semua sahabat supaya fasah, tukar haji dia kepada umrah. Kecuali orang yang bawa haiwan, seperti Nabi sendiri bawa haiwan. Pada waktu itu Nabi kata tak boleh lah, aku tak boleh. Suruh orang, tak ada orang nak buat. Suruh tak ada orang nak buat. Nabi pergi jumpa Aisyah dalam keadaan muka dia marah. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, siapa yang membuatkan Nabi marah ni, Allah Ta'ala marah kepada dia. Nabi kata, ya Aisyah, kenapa aku tak marah? Aku suruh dia orang ni buka ihram, tak ada siapa buka. Aisyah kata, ya Rasulullah, dia orang ni tak biasa. Dia orang ni takut nak buat kerana dia tak nampak apa yang Nabi kita buat, tak nampak lagi. Jadi pada waktu itu Nabi kita SAW guna satu pendekatan baik, pendekatan psikologi. Nabi kita pergi di Marwah, sekali lagi beritahu kepada masyarakat, yuhai umat semua, aku orang yang paling takut pada Allah SWT. Aku orang yang paling warak, orang yang paling takwa. Aku nak buat yang terbaik. Tetapi oleh kerana aku telah bawa haiwan untuk sembelih, maka aku tak boleh lagi buka ihram. Jadi mana-mana orang yang boleh buka ihram nak membatalkan adat jahiliah ni, tolonglah buat sedemikian. Pada waktu itu barulah sahabat pun ambil pisau, bercukur atau bergunting bagi orang yang buat umrah. Maka terbukalah umrah mereka, sehingga ada orang yang datang, ya Rasulullah, macam mana kita nak buka ihram? Nabi tak buka. Macam mana kita nak buka ihram? 4 hari lagi nak pergi haji. Takkanlah kita nak pergi ke Mina nanti dalam keadaan kita baru mandi junub, yang bawa isteri contohnya. Nabi kata, ini adalah merupakan arahan Allah SWT. Jadi sahabat-sahabat semua patuh dan akur. Orang yang tak bawa haiwan semuanya tukar kepada umrah. Pada waktu itu Nabi kita setelah selesai semua di tempat sa'i, maka Nabi kita SAW pergi satu tempat nama dia Al-Abtah. Di mana Abtah ini? Kalau kita lihat, Abtah ini satu tempat yang dekat. Mungkin tuan-tuan yang telah pergi ke Mekah, pernah tak kita lalu di perkuburan Ma'la, perkuburan orang Mekah? Lepas pada Ma'la itu sampai dekat Mina itu, nama dia Abtah. Abtah itu makna tempat batu-batu kecil, tanah lapang, yang ada anak batu situ. Maka Nabi kita SAW berkhemah di Abtah selama 4 hari. Hari Ahad, Isnin, hari Selasa, hari Rabu. 4 hari Nabi kita duduk di Abtah. Dan Nabi SAW tak balik semula ke Mekah. Tak balik, tak pergi ke Kaabah.
dalam masa 4 hari itu tidak ada riwayat mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk pergi ke Kaabah. Ini rahmatnya. Mana kalau Nabi kita ulang ke Kaabah, berat tak berat? Beratlah sahabat-sahabat itu, para sahabat lepas pada ni, umat dia yang datang haji lepas pada tu rasa berat. Semuanya kena pergi ke Arafah, kena pergi ke semula ke masjid. Yang Nabi tak pergi ni pun, kita mati-mati sendiri pergi dah. Pukul 3 pagi pergi masjid dah. Malam pergi umrah, macam-macam lagi, tak apalah. Yang pentingnya Nabi kita rahmat dia. Jadi dalam keadaan Nabi kita duduk di Abtah, bila Nabi kita berwuduk, Bilal radhiyallahu taala tadah air wuduk Nabi. Bila Nabi selesai wuduk, dia bawa air wuduk ni pergi. Setiap sahabat yang ada di situ semuanya celuk tangan dia, gosok ke muka, ambil berkat lebihan air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama dia Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, dia cerita kepada kita, waktu Nabi di Abtah itu ramai orang selalu pergi bersalam dengan Nabi. Orang-orang rombongan haji yang baru sampai pun pergi ke Abtah sebab tanah lapang, 100,000 orang. Abu Juhaifah kata apa? Satu hari aku pergi bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tarik tangan dia, letak di muka aku. Coba kita bayangkan bagaimana keadaan Abu Juhaifah pada waktu itu. Letak di tangan Nabi di muka aku, ma'abrad. Betapa sejuknya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa wanginya bau tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan yang dapat diambil oleh para sahabat yang kitanya insya-Allah apabila kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti, kita akan cium Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Abtah datang seorang sahabat, nama dia Abu Musa al-Asy'ari yang jadi gubernur di Yaman. Balik mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, Nabi tanya dia, kamu niat apa waktu keluar daripada Yaman? Dia kata, saya ni berniat ikut niat Nabi. Kalau Nabi haji, ni Nabi umrah. Jadi boleh. Mana kalau kita nak niat cari ustaz tak jumpa, saya ikut niat ustaz tu. Bila jumpa nanti ustaz niat apa tadi? Umrah ke haji? Kebetulan ustaz tu ni haji ifrad. Kita nak haji tamattu, letih kita. Jangan duduk cakait lagu itulah. Jadi buat setempat aja. Jadi Nabi tanya dia, ya Abu Musa, aku bawa hadiah, kamu bawa tak? Dia kata tak bawa. Maka Nabi perintah pada Abu Musa supaya tukar haji dia jadi umrah. Oleh kerana kamu tak bawa, tak apa. Walaupun niat serupa dengan aku, tapi aku perintahkan kamu supaya tukar haji. Mari pula Sayyidina Ali. Ali pun niat macam tu juga. Niat ikut haji Nabi. Sebab masa tu tak ada SMS. Telefon tak ada, nak tanya Rasulullah niat apa tu? Tak boleh nak tanya. Jadi dia orang pun berniat macam itulah. Jadi bila Ali sampai, Nabi kata, mu niat apa Ali? Niat ikut Rasulullah. Kamu bawa apa? Bawa hayawan untuk sembelih, bawa. Pada waktu itu Nabi kata, kamu kekal dalam ihram kamu, tak boleh buka ihram. Dia pun pergi ke khemah isteri dia, Fatimah. Tengok-tengok Fatimah sudah berhias dengan cantiknya, dengan janguk dia. Dia pun marah. Ali marah. Apa ni Fatimah? Orang lain semua pakai ihram, membuka ihram pasal apa? Fatimah kata, jangan marah dengan saya. Saya telah diperintah oleh ayahandaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku tak bawa hayawan, maka aku kena buka ihram. Ali tak puas hati. Bawa Fatimah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tengok ni. Fatimah ni dah berhias dah. Saya dalam ihram. Kalau tak ihram tak apa juga. Jadi nak macam mana? Nabi kata, sadaqat. Betul. Apa yang Fatimah cerita tu betul. Kamu jangan marah kepada dia. Maka Fatimah duduk dalam buka ihramnya. Sayyidina Ali terpaksa duduk dalam ihram kerana dia bawa hayawan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Abtah berapa hari? 4 hari. Ahad, Isnin, Selasa, hari Rabu. Pada pagi Khamis 8 hari bulan Zulhijjah tahun yang 10 Hijrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah keluar, telah memberi arahan kepada sahabat yang buka ihram berapa hari lepas, hendaklah berihram balik. Di mana? Di Abtah, di khemah mereka. Jadi Nabi tak arah supaya kita pergi ke masjid. Nabi kata niat di situ. Ini menjadi sunnah kepada kita bahawa bila kita nak niat ihram nanti, nak ihram haji, bagi orang haji tamattu, dia niat di mana? Niat di tempat dia duduk, di hotel dia tu. Kerana Nabi tak arah sahabat-sahabat yang ada pada hari tersebut supaya pergi ke masjid niat haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mina, keluar daripada Abtah menuju ke Mina. Dekat sangat ya jaraknya, bukan jauh. Mungkin dia duduk di tepi Mina dah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Mina, dia duduk di situ, melakukan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh secara qasar tetapi tidak jamak. Mana hak 4 jadi 2 tapi tak jamak. Setiap salat itu ikut waktu dia. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi kita
buat majlis secara rasmi, anjur qiyamul lail ke tahajud malam tu, tak ada. Jadi masing-masing melakukan amal. Jadi naknya, sunnahnya kita duduk di Mina pada hari 8 Zulhijjah. Ini sunnah Nabi kita buat. Jadi pelaksanaan hari ini cerita lain. Yang pentingnya kita cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Mina, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk. Bila selesai daripada Mina, Nabi kita pada pagi hari Arafah, pada hari-hari 9, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar daripada Mina nak menuju ke Arafah. Orang-orang Mekah duduk tertanya-tanya. Dia kata Nabi kita nak wukuf di mana? Kerana orang kafir Quraisy, dia akan pergi wukuf di Muzdalifah. Ini terbalik. Dia tak pergi ke Arafah. Sebab apa? Sebab Muzdalifah ni Al-Masy'aril Haram, tempat buat haji di tanah haram. Arafah tanah halal. Jadi orang Quraisy dulu dia kata orang luar hak mari semua pergi wukuf di Arafah. Kami orang Mekah, kami akan wukuf di Muzdalifah. Wukuf situ. Maka dalam perjalanan itu Allah Taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Ya Muhammad, kamu pergi seperti orang ramai. Pergi ke mana? Pergi ke Arafah. Jangan ikut jahiliah. Orang jahiliah nak suruh Nabi sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan perjalanan dia daripada Mina terus ke Muzdalifah dan terus langsung ke Arafah. Di tengah-tengah perjalanan, mari seorang badui pegang tali unta Nabi. Nabi kata, "Arabun malahu." Itu bahasa-bahasa orang Arab. Jadi orang tanya, apa dia? Dia ni ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pasal dia orang ni? Pegang tali unta Nabi tengah Nabi hidup berjalan. Orang tu mari nak tanya Rasulullah. Rasulullah pun tak marah. Tak kata jangan kacau, aku nak berjalan, tak. Nabi kita berhenti. Nabi tanya, "Mu nak apa? Apa yang kamu nak?" Soalan dia mudah ya tuan-tuan. Coba kita tanda sikit soalan kita ni. Dia kata, "Akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah." Ya Rasulullah, ajar kepada saya satu amalan yang boleh bawa saya ke syurga. Kecil ke besar soalan tu? Besar. Nampak orang kampung ni rekeh je, tapi soalan dia sangat besar. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim." Naklah kamu sembah Allah. Jangan lakukan syirik dengan sesuatu. Sama ada syirik perbuatan, syirik perkataan, syirik semua tak ada. Wa tuqimus salah, dirikan salat, tunaikan zakat, wa tasilur rahim, hubungi silaturahim di kalangan keluarga kamu. Kemudian Nabi kata, "Da'in naqah," lepas tali unta aku. Jadi orang tu pelepaslah tali unta, Nabi kita terus perjalanan. Cukuplah ceramah. Jadi setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Namirah pada pagi Jumaat itu, maka Nabi kita berhenti di situ. Tak masuk terus ke Arafah. Dia berhenti di Namirah ataupun dia panggil Uranah. Hari ini tuan-tuan, di mana Namirah hari ini? Kalau kita pergi ke Arafah, masjid tu, Masjid Arafah hari ini, Masjid Nabi Ibrahim tu, bahagian depannya di luar Arafah. Bahagian belakangnya masuk dalam Arafah. Itu lebih dia. Maknanya bahagian belakang tu di Arafah, depannya di luar Arafah. Kerana dia nak ambil tempat Nabi kita duduk sebelum masuk waktu zuhur. Jadi bila Nabi kita masuk waktu zuhur, pada hari Arafah itu, sampai tengah hari, Nabi kita telah menyampaikan khutbah Arafah yang sangat besar. Artinya, yang kita boleh ringkaskan di sini secara ringkas lah. Kalau tuan-tuan nak ambil detailnya, dalam buku Mekah tu ada. Jadi Nabi kita beri arahan. Nabi mengatakan, "Wahai manusia, ayuhan nas, isma'u minni." Wahai manusia semua, dengar apa yang aku nak cakap. Dengar. "La'alli la alqakum ba'da ami." Jadi seolah-olah Nabi dah iklan kewafatan dia. Kamu dengar apa aku nak cerita, mungkin kita tidak akan bertemu lagi lepas pada tahun ni. Itu iklan tu. Kalau kita iklan, orang tak percaya tak? Tak apa, insya-Allah lah, kalau ada panjang jumpa lagi tahun depan. Biasa ya dia tu cakap macam tu tak? Tapi tak baik. Setengah orang tu bila kita sebut, "Ustaz ceramah tempat saya," kata insya-Allah kalau hidup lagi. Dia kata, "Ustaz ni boleh gurang mati." Kata gurang tak gurang tu malikul maut tahu dah tarikh mati kita bila tak? Kita ya tak tahunya. Baik. Jadi Nabi bagi arahan, dengar baik-baik. Mungkin kamu tak akan jumpa lagi dengan aku. Jadi menyebabkan orang buka telinga betul-betul, kerana ini wasiat terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama sekali, Nabi kita tekan tentang kehormatan diri orang, darah orang, kehormatan diri orang, jangan duk main-main. Jadi hari ini kita main-main ya hormat diri orang ni. Kita buat fitnah kepada orang itu mencabut kehormatan diri. Hormat ni bukan bagi rogo orang saja. Kita cerca dia, kita kutuk dia, kita mengumpat dia itu. Yang kedua, orang yang memegang amanah hendaklah jaga amanah.
Yang ketiga, semua amalan jahiliah Nabi kita telah campak di bawah kaki dia. Ini menunjukkan bahawa dihapuskan. Yang ketiga, semua amalan tuntutan darah zaman jahiliah dihapuskan. Yang kelima, riba. Nabi kita tekan dalam masalah riba dalam khutbah wada ini. Dia Nabi katakan semua riba dihapuskan. Di antara orang yang pengamal riba yang pertama akan aku hapuskan iaitulah riba yang diamalkan oleh bapa saudaraku Abbas bin Abdul Muttalib. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia akan mula dengan pak saudara dia dulu. Kemudian Nabi kita bagi wasiat yang panjang kepada suami, kepada lelaki supaya jaga orang perempuan. Jaga, kamu ambil orang perempuan ni dengan amanah daripada Allah SWT. Tiba-tiba dapat kepada kita, susah pula orang perempuan ni. Nak pergi masjid pun tak dapat, nak mengaji pun tak boleh, duduk sibuk dengan benda lainnya. Jadi kita tak jaga keadaan orang perempuan. Yang ketujuh, Nabi kita sebut semua orang mukmin bersaudara. Yang ke-8, Nabi kita nasihat jangan lagi jadi kafir selepas daripada Nabi tidak ada. Yang ke-9, Nabi kita nasihat sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepas daripada itu. Dan Nabi kita ajar di antara rukun Islam yang diajar. Dan yang ke-10, Nabi kita memperingatkan tentang tidak ada perbezaan di antara bangsa-bangsa, yang berbezanya itulah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11, Nabi meletakkan hak penerima pusaka kepada waris, bukan lagi kepada orang-orang yang kita namakan mereka tanpa hak. Sesiapa yang menamakan bin kepada bukan ayah dia. Nah, ini satu masalah lah. Bila kita ambil anak angkat, kita letak bin kita. Sedangkan anak orang lain, maka orang ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat dan semua sekali. Jadi siapa yang ambil anak angkat, letak nama ayah dia. Kalau ayah dia tak ada, tak entah di mana, letak nama Abdullah dan sebagainya. Kalau nak letak nama siapa, pak tak ada. Nah, jadi jangan letak nama kita. Kalau kebetulan kita nama Abdullah, alhamdulillah lah, selesai lah masalahnya. Selesai masalah sikit je. Tapi bila budak tu nak kahwin, kalau anak perempuan jangan jadi wali. Bukan anak kita tu. Itu jadi dia, kerana apa? Orang bin kepada orang lain ni besar sangat dosanya kerana dia putus nasab keturunan orang tu putus. Dan kesan dianya bila dia nak kahwin, bila pesaka, bukan anak kita, tiba-tiba dia ambil pesaka kita. Jadi dia telah menafikan hak orang lain. Akhir sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bertanya pada sahabat. Nabi mengatakan, kamu akan ditanya di hadapan Allah Taala tadi tentang aku. Kamu jawab betul-betul. Apakah aku telah melaksanakan tugas? Jadi semua para sahabat telah mengatakan, ya Rasulullah, kamu telah melaksanakan tugas. Jadi Nabi pada waktu itu telah mengangkat tangannya kepada ke langit. Nabi mengatakan, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksilah bahawa umat aku telah memberi jaminan bahawa aku telah melaksanakan tugasku ini. Jadi itu cara ringkas lah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan zuhur dan asar jamak takdim secara kasar di situ, maka Nabi kita berangkat dengan unta dia pergi ke tepi bukit ni. Ni dekat Sakhrah ni, lebih kurang kawasan ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwukuf di sini. Tapi kita ingatlah, jangan kita tak payah pergilah. Kerana masa haji ni penuh di sini. Nabi kita wukuf di sini, duduk di atas unta dia, menghadap ke arah kiblat, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat tangan di atas unta, berdoa sepanjang hari. Bila jatuh tali unta, Nabi kita sebelah tangan angkat doa, sebelah tangan lagi cari di mana tali unta, dia angkat balik. Ini menunjukkan bahawa hari tersebut itulah hari doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa iaitulah doa yang dibaca pada hari Arafah. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan. Wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum daripada aku. Kita baca apa? Kita kena ingat doa ni, baca sekali. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jadikan doa ini zikir sepanjang kita di Arafah. Nabi kata sebaik-baik doa Arafah. Sebaik-baik ucapan yang aku dan nabi-nabi sebelumku mengucap, iaitulah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan hari Arafah ini sangat besar. Kita telah cerita sebelum daripada ini. Kemudian sedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk itu, datang orang bertanya. Jadi Nabi kita tengah wukuf, dia tak marah. Dia tidak marah, kata jangan duduk cakap. Orang tanya masalah boleh kita jawab. Jadi Nabi kita tanya, orang mari tanya, ya Rasulullah, apakah haji? Nabi kata, al-hajju Arafah. Haji itu duduk sini. Siapa dia mari hari ini, dia telah berniat, orang ini boleh haji. Yang tak mari hari ini, tak boleh haji. Tengah Nabi kita wukuf, seorang sahabat jatuh daripada unta. Patah tengkuk dia dan mati. Nabi SAW beritahu pada sahabat, kamu mandikan orang ni,
kamu kafankan dia, tapi jangan letak air wangi kerana dia dalam ihram. Dan jangan tutup kepala dia kerana dia dalam keadaan ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Orang ni akan bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan berihram, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi kita boleh bayanglah tuan-tuan, kalau orang bangun daripada kubur bertalbiyah ni, ke mana dia akan pergi? Tentulah akan pergi ke syurga dalam keadaan yang begitu besar. Jadi orang tu mati di Arafah. Jadi tengah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk wukuf, seorang lagi mari, Ibnul Muntafiq nama dia. Mari pula jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah. Dia duduk cari Nabi. Tengok-tengok Nabi duduk wukuf atas unta. Dia pergi pegang tali unta Nabi. Ya Rasulullah, cerita kepada saya satu amalan yang boleh bawa ke syurga dan boleh melepaskan saya daripada neraka. Tengok hari ni, berapa soalan dah? 2 soalan. Semuanya soalan-soalan cerdik belaka. Walaupun jumpa Nabi yang begitu besar, tapi tak holo, ya Rasulullah, lepas pada balik haji ni, saya nak minta projek apa-apa. Ada? Tak ada. Projek yang paling besar dia minta apa? Minta nak pergi ke syurga dan nak lepaskan dia daripada neraka. Pada itu Nabi kita tengok ke langit menunggu wahyu. Dan Nabi kita tengok ke muka orang ni. Nabi kata, la in kunta aujaztal mas'alah. Kamu ni walaupun soalan kamu 2 patah je, tapi kamu telah memberi satu soalan yang cukup panjang untuk dijawab. Nabi kata, faqil alayya, dengar baik-baik aku nak jawab ni. Jadi kita dengar juga hari ni. Nabi kata apa? U'budullah la tusyrik bi syai'a. Itu je soalan. Kamu sembah Allah, jangan melakukan syirik. Jadi inilah kepala modal. Kalau kita sembah Allah Ta'ala tapi melakukan syirik, maka hilanglah segala kelayakan kita. Tunaikan salat, tunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji dah gitu. Jadi Nabi tak sebut lagi haji. Jadi yang pentingnya kekalkan rukun Islam kita yang 5. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah selesai memberi jawapan, turun ayat Quran pada hari tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan nikmat pada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, aku telah reda Islam itu sebagai agama kamu. Jadi ada sahabat-sahabat yang besar yang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dengar ayat Quran ini mereka menangis, kerana apabila sempurna agama, orang yang bawa Rasul yang membawa utusan bertugas menyampaikan agama ini, tentunya pastinya akan pergi. Pada waktu itu orang tertanya-tanya, apakah Rasulullah berpuasa hari ini atau tidak? Kerana di dalam hadis lain Nabi kata, puasa pada hari Arafah ini mendapat pahala 2 tahun. Puasa pada hari Arafah ini pahala dia 2 tahun. Jadi Nabi puasa tak puasa? Jadi nak hantar orang pergi tanya Rasulullah. Rasulullah tengah duduk berdoa, pergi tanya dia, Rasulullah puasa tak? Tak cerdik lah gitu. Cerdik tak? Tak cerdik. Seorang sahabat Ummul Fadli, mak saudara Nabi, isteri kepada Abbas, telah menghantar semangkuk susu. Dia kata, bawa susu ni pergi ke Nabi. Holor dekat dia, biar dia tengok. Nabi tengok waktu asar dah waktu tu. Tengok-tengok susu Nabi kita ambil, bismillah, dia minum. Semua orang tengok di Arafah bahawa Nabi tidak berpuasa pada hari tersebut. Jadi senang jawapan dia. Jadi bila sampai cerita ni, saya suka mencelah lah sikit. Jadi kalau orang pergi rumah kita, tetamu pergi rumah kita, jangan duk tanya, minum air, minum air. Tak payah tanya. Apa tanya? Buat air keluar, minumlah dia dah. Ni duk tanya pula, tamu-tamu, makan nasi sini, makan nasi sini. Tak payah. Tak payah. Kalau orang akak makan dia dah. Macam mana? Kena cerdik. Belajar dengan Ummul Fadli dalam cerita haji ni, kita kena cerdik. Jangan duk tanya banyak. Orang pergi rumah kita, dia bagi arah ke anak dapur, buat air. Kan dapat dia nak pergi, kita cerita. Jangan pergi lagi, tengah duduk masak. Kena sedap pula, tunggu dia dah. Jadi bila selesai daripada Nabi kita sah dah, dia tak puasa. Pada waktu itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk dekat daripada petang hari, Nabi kita panggil. Dia kata, panggil Usamah bin Zaid. Bawa sini. Usamah ni, orang-orang yang tak kenal, ingat ke budak yang cantik, yang comel, handsome. Rupa-rupa anak angkat Nabi ni, anak Zaid ni. Usamah ni tak cantik, budaknya gelap, hitam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam angkat Usamah duduk belakang unta dia. Naik atas unta aku. Jadi semua orang tengok Rasulullah yang begitu cantik, orang yang duduk di belakangnya tak cantik dari segi rupanya. Ini menunjukkan bahawa Nabi kita nak menghancurkan perasaan jahiliah. Perasaan ta'assub, asabiyah, kenegaraan, kenegerian tu tidak ada. Tengok di belakang aku ini seorang saudara Muslim yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kanak-kanak, seorang pemuda yang tidak begitu cantik orangnya.
Kemudian setelah hampir dengan terbenam matahari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil Bilal pula. Bilal pun orang hitam juga, Al-Habasyi. Orang gelap. Nabi kata, "Ya Bilal, ansitin nas." Wahai Bilal, suruh manusia yang duduk berzikir, berdoa semua ni diam. Waktu tu dah nak maghrib dah. Pada waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, ansitin nas." Dan Nabi kita bila orang diam semua, Nabi kita beri arahan mengatakan, "Ya orang Islam semua, ma'asyiran nas, wahai saudara-saudara semua, telah datang kepada saya sekejap tadi Jibril alaihissalam, dan dia telah menyampaikan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah berfirman pada hari ini, innallaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-Mash'ar wa damyana anhum at-tabi'at." Nabi mengatakan, "Hei penduduk orang Arafah semua, Jibril bagi tahu kepada saya sani bahawa Allah Taala telah memberi keampunan kepada semua orang yang berada di Arafah." Jadi itulah kelebihan yang ada pada hari itu. Dan orang yang duduk di tempat wukuf kita hari ini semuanya telah dihapuskan dosa mereka. Bila Nabi kita cerita begini, Sayyidina Umar bangun. "Ya Rasulullah, haza lana khasah." Apakah keampunan ini untuk kita yang ada di sini pada hari ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La, haza lakum wa liman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah." Untuk kamu dan semua orang yang datang berwukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah sampai kepada hari kiamat. Pada waktu itu Umar menjawab, "Katsura khairullah." Banyaknya kebajikan Allah Taala beri pada hamba-Nya. Kita hari ini pun jawab tak jawab? Alhamdulillah, betapa besarnya nikmat yang menunggu kita bila tuan-tuan duduk di Arafah. Ingatlah, pada petang hari Arafah, dengan tangisan kita, dengan rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seolah-olah kita terdengar Rasulullah bercakap pada petang hari Arafah bahawa Allah Taala telah memberi keampunan kepada semua orang yang berada di bumi Arafah pada waktu itu. Jadi apa lagi yang kita nak? Kita pergi haji mengembara jauh-jauh. Kita bukan nak suruh orang panggil kita haji, bukan panggil hajah, tapi yang kita nak ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberitahu melalui Jibril alaihissalam daripada Allah bahawa Tuhan telah memberi keampunan kepada orang yang ada di Arafah bila-bila masa sampai kepada hari kiamat. Kemudian setelah selesai jatuhnya terbenam matahari pada hari tersebut, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik berjalan dengan untanya keluar daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Nabi kita beri arahan pada sahabat, "Alaikum bis sakinah." Wahai para sahabat, berjalan dengan tenang, jangan berebut-berebut, kerana kita semua akan pergi ke Muzdalifah melaksanakan haji yang seterusnya. Apabila sampai di Muzdalifah pada petang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat maghrib dan isya jamak takhir. Kemudian Nabi kita berehat. Mana tidak ada lagi riwayat bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam itu melaksanakan ibadah dan sebagainya. Nabi kita rehat sehinggalah pada pagi esoknya, masuk dini hari besok, maka Nabi kita bangun. Biasanya Nabi kita akan bertahajud di akhir malam, dan setelah selesai salat subuh, maka Nabi kita pergi ke Al-Mash'aril Haram. Mash'aril Haram hari ini kita pergi dekat dengan masjid yang ada. Sampai di sana, kita akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangannya, dan Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah cerah tanah sebelum naik matahari. Kerana berbeza, orang kafir dulu bila dia duduk dia wukuf di situ, wukuf di Muzdalifah, dia tak akan pergi ke Mina kecuali setelah naik matahari. Jadi Nabi kita sebelum naik matahari mengisytiharkan berangkat daripada Muzdalifah pergi ke Mina, kerana Nabi kita nak menyalahi perbuatan-perbuatan jahiliah. Tengah-tengah Nabi kita duduk di Muzdalifah, mari seorang sahabat nama dia Urwah ibnu Mudarris. Urwah bin Mudarris cerita, "Ya Rasulullah, saya telah berlari-lari semalam daripada kampung saya pergi ke Arafah sampai ke sini pada pagi ini. Apakah saya boleh haji? Dah ke tidak haji saya ni?" Dia bimbang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesiapa yang telah wukuf duduk di sini pada pagi ini, semalam dia telah wukuf di Arafah, sempat pergi ke Arafah, pada pagi ini sampai di sini, faqad tamma hajjuhu wa qada tafasuhu, maka orang ini telah sempurna hajinya, sempat lagi." Itu cerita Urwah bin Mudarris. Kemudian Nabi kita berangkat menuju ke Mina dalam keadaan yang begitu ramai. Dalam perjalanan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta supaya Al-Fadil Ibnu Abbas, sepupu dia, mengambil anak-anak batu untuk melontar di jamrah. Nabi kita bagi arahan anak batu ni besar mana? Sebesar ruas anak jari ni saja, sebiji kacang. Batu ni isyarat aja. Nabi kata, "Bi amsali haula." Hei semua jemaah haji, ambil batu besar ni aja, seruah jari ni.
Jangan ambil lebih. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Aku bagi amaran jangan sekali-kali kamu melampau dalam agama. Karena kalau kamu melampau, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Binasa orang dulu kerana terlalu melampau sangat. Nak melontar cari batu besar. Tak kena syaitan, kena kepala orang. Jadi mati juga. Jadi kita ambil batu besar ni kerana apa? Tujuannya kerana nak tunjukkan kita ni taat kepada Allah SWT. Itu dia. Isyarat je. Dalam perjalanan Nabi kita sampai di Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni satu tempat terletak di antara Muzdalifah dengan Mina. Bukan Muzdalifah, bukan Mina. Maka Nabi kita berjalan cepat di situ. Tukar gear unta dia terus pergi. Nak lepas wadi ni. Jadi ada sahabat-sahabat ulama menceritakan kenapa Nabi kita cepat di sini. Ada yang mengatakan dia cepat di sini kerana dua sebab. Ada riwayat mengatakan di situlah tempat Abrahah dengan tentera bergajah dianya hancur di situ. Jadi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu di tempat orang kena azab, maka dia akan cepat. Dia takut bala turun sama. Ada juga yang mengatakan bahawa di situ nak menyalahi adat jahiliah. Orang jahiliah duduk sini, maka Nabi kita lalu cepat, tak nak duduk di tempat orang jahiliah. Jadi kerana itulah kita tuan-tuan kita belajar dengan Nabi di sini. Bila kita pergi di tempat-tempat maksiat, jangan duduk tengok sekali. Lalu cepat-cepat. Dia kata kenapa lalu cepat ni? Takut serupa dengan orang tu. Jadi Nabi kita bila sampai di Mina, terus je Nabi kita melontar Jamratul Aqabah pada hari tersebut sebanyak 7 biji batu. Bila selesai Jamratul Aqabah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan nasihat kepada jemaah haji di Mina tentang amalan haji apa yang mereka lakukan, dan banyak soalan timbul. Ada orang ni mari tanya, saya dah bercukur Rasulullah. Orang ni kata saya sembelih dulu. Nabi kata semuanya if'al wala haraj, lakukanlah semua persoalan-soalan itu, tidak menjadi masalah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukan korban. Nabi kita bawa 100 ekor unta untuk disembelihkan pada hari tersebut. Nabi kita sembelih sebanyak 63 ekor dengan tangan yang mulia. Berapa ekor? 63. Ini adalah merupakan isyarat. Nabi kita berapa umur dia? 63 tahun. Tadi waktu nak khutbah mungkin aku tak jumpa lagi. Satu. Tengah duduk bukul Arafah tu ayat al-yauma akmaltu lakum. Hari ni dah sempurna agama. Sembelih unta pula 63 ekor unta. Jadi saya bimbang di sinilah kot. Jemaah kita hari ni, setengah-setengah orang ni bila mari hari jadi dia ambil lilin ni ikut bilangnya dia. Macam orang tu isyarat nak mati dah tu. Jangan ada buat lilin lagu tu. Jadi siapa dia tiup lilin 50, jadi seolah dia istilah aku 50 tahun nak mati tadi. Nabi kita jangan duduk. Ada setengah orang ni berfalsafah. Dia kata tak apa kita tiup lilin berapa pun sebab Nabi pun sembelih 63 ekor unta. Kita jawab dengan dia, Nabi sembelih 63, isyarat dia nak wafat dah tu, umur tu. Jadi kalau kita setuju yang kita nak mati tahun tu, buatlah lilin tu. Kalau tak setuju jangan buat. Ikut apa orang putih. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Ali, ya Ali, sempurnakan 33 ekor lagi, 37 lagi. Nabi kita beri Sayyidina Ali sembelih, menyempurnakan sembelih 100 ekor unta. Kemudian diambilnya sikit-sikit unta tadi masuk dalam puyuk, maka dimakan dan diminum kuahnya. Jadi naknya bila kita berkorban ni biar sunnah kita makan juga sikit. Jadi Nabi kita buat lagu tu. Kemudian Nabi SAW memanggil seorang sahabat nama dia Ma'mar supaya cukur kepala Rasulullah. Jadi Nabi kita suruh cukur di sebelah kanan dulu. Dicukurnya kepala sebelah kanan, Nabi kita bercakap dengan Ma'mar. Ya Ma'mar, apa perasaan kamu? Kepala Rasulullah di tangan kamu, pisau di tangan kamu. Jadi kan orang dulu nak bunuh Nabi, payah begitu mah. Hari ni pisau di tanganmu, kepala Rasulullah di tangan kamu. Kalau nak buat apa saja pun boleh. Ma'mar kata apa, ya Rasulullah, saya sangat gembira hari ini kerana boleh sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara boleh pegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bagi arahan supaya cukur sebelah kepala. Dicukur sebelah kanan dulu. Jadi kita bila nak cukur nanti kena buat lagi itulah. Suruh orang cukur tu ambil ni dulu, cukur. Kadang-kadang orang budak-budak Bangla tu mana dia tahu sunnah tu. Jadi dia ikut jalan je, tak. Kita yang kena bagi arahan. Jadi Nabi kita ambil serambut dia sebelah kepala ni, suruh Ma'mar bagi kepada orang yang ada di Mina tu, bagi semua rambut. Ambil semua rambut. Tiba-tiba Nabi panggil seorang sahabat. Dia kata, ya Abu Talhah mana? Ni bukan Abu Talhah ni. Nabi kata, Abu Talhah mana? Jadi Abu Talhah ni mari. Abu Talhah ni siapa tuan-tuan? Seorang yang sangat berkhidmat pada Nabi di Madinah. Anak tiri dia Anas bin Malik, umur 10 tahun lagi. Dia beri ke Nabi supaya jadi khadam, pembantu di rumah Nabi. Nabi Anas sempat khidmat pada Nabi selama 10 tahun. Jadi Abu Talhah yang begini besar pengorbanan, Nabi kita panggil, ya Abu Talhah mari sini.
Kemudian setelah Ma'mar cukur kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebelah kiri, diambilnya rambutnya, diberi semuanya kepada Abu Talha. Ya Abu Talha, ambil rambut ni bagi kepada keluarga kamu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok, inilah cukur kali terakhir Nabi. Lepas tu dia tak cukur dah. Tiba-tiba sampai hari ni, bila tuan-tuan pergi ke Mekah, ramai orang-orang sana duk bekerja bawa rambut Nabi ni. Siapa dia celuk sekali rambut Nabi ni dalam air Zam-Zam, boleh bayar 10 riyal ke berapa. Tak usah dia celuk lah. Rambut siapa pun kita tak tahu tu. Rambut Nabi bagi tu, siapa kata tahun dulu lagi dah. Jadi duk main rambut Nabi. Kalau ada seorang dua duduk dalam museum, bukannya duduk di tangan syekh-syekh yang duk jual rambut Nabi di Mekah ni, jangan duk buat lah tu. Apabila selesai itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata, rahimallahul muhalliqin. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang bercukur. Orang yang bergunting pergi tanya pula, ya Rasulullah, orang yang bergunting macam mana? Nabi tak buat, tak dengar. Nabi doa lagi, rahimallahul muhalliqin. Ya Allah, beri rahmat kepada orang yang bercukur. Mujur juga orang bergunting tanya lagi, orang yang bergunting macam mana Rasulullah? Nabi tak jawab. Doa kali yang ketiga, rahimallahul muhalliqin. Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang bercukur. Hak bergunting ipil lagi, orang bergunting Rasulullah. Barulah kali yang keempat Nabi kita berdoa, wal muqassirin. Orang yang bergunting pun boleh juga rahmat. Jadi tuan-tuan kena ingatlah, bila sampai Mekah nanti, hari haji nanti, jangan duk fikir dua, satu je. Aku nak hak Nabi doa 3 kali. Nak apa? Cukur. Orang lelaki je ni, perempuan tak ada. Lama perempuan pun nak 3 kali juga tak ada lah. Sakat tu je boleh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa 3 kali kepada orang bercukur. Jadi berunding awal-awal lagi lah. Malam ni balik tanya adik-adik sebelah, boleh ke tak cukur ni? Sebabnya musim haji nanti ada pengaduan, mari ustaz saya nak cukur dah, hajah tak apa-apa bagi lagi. Jadi macam mana kita nak buat? Motivasi sekarang lagi. Tanya dia, kak kita kahwin ni tak pernah tengok pun yang asli dah. Duduk main bercetak semua kat Tiboje, nak pergi jumpa kak. Jadi hari ni kita tengok yang asli. Cukur kepala macam baru beranak mak dia dulu. Insya-Allah taala boleh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada melontar sembelih 63 ekor unta, kemudian bercukur, ini semua ni pagi tu belaka, pagi hari 10, pagi hari raya. Cuba kita lihat satu masa yang cukup pendek, waktunya singkat, tapi dia sempat buat semua kerja-kerja ini. Kemudian Nabi kita bersiap dengan pakai baju cantiknya, dengan berwangi-wangiannya, maka Nabi kita berangkat menuju ke Mekah. Jadi kali ini Usamah bin Zaid sekali lagi naik unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Arafah dia naik dah sekali. Daripada Mina ke Muzdalifah ke Mekah dia naik oleh Al-Fadl. Kemudian diikut oleh Usamah bin Zaid dengan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita terus pergi ke Mekah. Jadi dalam perjalanan sampai di Mekah, di Kaabah, pada kali ini agak berbeza dengan awal tadi. Iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf di atas unta. Nabi kita tawaf di atas kenderaan, atas unta. Jadi di sini menunjukkan bahawa boleh kita tawaf atas kenderaan kalau perlu. Ya kalau tak perlu kena berjalan kaki. Kaki kita sakit ke, kita uzur ke, boleh naik kereta tolak. Boleh biar orang tolak, boleh kita naik atas kenderaan. Nabi kita naik unta pada waktu itu kerana apa? Kerana orang terlalu ramai. Orang terlalu ramai. Andaian Jabir di Madinah tadi sayup mata-mata, lebih kurang dalam 90,000. Jadi mengikut anggaran terakhir, bancian terakhir jemaah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggarkan di antara 120 hingga 140,000. Kita letak 120 pun ramai. Serentak ni pergi ke Mina, pergi ke Arafah, pergi ke Mekah nak tawaf sekaligus. Tuan-tuan jangan duk bayang Mekah tu macam hari ni. Kalau hari ni tak apalah luas, tapi zaman dulu Kaabah ni duduk di celah-celah bangunan. Duduk di celah bangunan gitu ya. Jadi tidak munasabah dengan bilangan yang ramai itu menjadi luas begitu sekali tempat. Maka Nabi kita duduk di atas unta, dan di waktu dia nak Hajar Aswad pun dia tak turun. Cuma dia ambil tongkat dia je, dia hola ke Hajar Aswad, dan Nabi kita sentuh dia punya tongkat dia tu. Jadi kalau kita nak pergi tongkat hari ni, maaf orang lah. Jangan ada buat tongkat. Dia kata Nabi pun pakai tongkat juga. Jangan ada, bukan semua kita boleh buat dalam suasana hari ni tak. Dia marah, dia harap, dia kata apa awak ni. Jadi setelah Nabi kita selesai daripada tawaf sallallahu alaihi wasallam, jadi cara-cara tawaf telah kita sebut tadi, maka Nabi kita pergi ke melakukan salat dia
Kemudian Nabi kita pergi minum air yang disediakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ni kerja dia bagi minum orang, bagi minum air kepada jemaah haji. Jadi Nabi kita minum air kepada jemaah haji. Abbas dia bagi minuman, air sabil minum. Bila Nabi kita sampai di tempat minuman Abbas bagi tahu kepada anak dia, pergi balik ambil gelas lain untuk Nabi kita minum. Nabi kata Nabi tak mau, Nabi kata tak payah. Cukup dengan gelas yang sudah ada ni, saya nak minum hak ni je. Jadi Abbas tak puas hati. Dia kata pergi ambil dengan makmu, dengan Ummul Fadl, pergi ambil gelas baru. Nabi akhirnya keputusannya tak mau. Dia nak minum gelas yang diminum oleh orang tu juga. Subhanallahil azim. Kalau kita tengok hari ni gelas kita tak pakai dah gelas dah. Payah nak basuh, beli hak plastik dah. Pakai campak terus. Tak ada pembaziran dalam Islam ni tuan-tuan. Tak ada pembaziran. Setengah-setengah tempat hari ni pula tak mau recycle benda-benda gini kerana dia akan buat pada sampah dan sebagainya. Jadi Nabi dah hajar dah. Dia pun tak nak ambil gelas lain. Nak minum di gelas yang diminum oleh orang ramai. Nabi SAW begitu tawaduk dia, seorang Nabi pemimpin negara, tidak mahu minum gelas yang baru, cukuplah gelas yang kita ada. Jadi kita kena teraskan tidak. Kita ambil satu gelas ya, kita gilir ramai-ramai. Minum susu. Lekat molek lebih sadar. Baru jadi. Itu dia. Jadi Rasulullah SAW begitu tawaduk. Kemudian Nabi kita pergi pula minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini yang dijaga oleh Bani Abdul Muttalib. Air Zam-Zam dijaga oleh Bani Abdul Muttalib. Nabi kita pergi minum. Dan Nabi kata, kalaulah aku tidak bimbang, nanti jawatan nak kara air telaga ni dia berebut oleh orang lain, aku akan turun pergi kara sendiri dengan tangan yang mulia nak minum air Zam-Zam ni. Tapi oleh kerana aku bimbang takut nanti diganggu oleh dikacau oleh orang tugas ini, maka Nabi kita suruh ambil minuman yang telah disediakan oleh Bani Abdul Muttalib, dan Nabi kita minum. Dia berkomo-komo dengan mulut dia air Zam-Zam. Kemudian Nabi kita ludah balik dalam telaga Zam-Zam. Jadi itulah kata ulama, Zam-Zam ini dua berkat. Satunya berkat air Zam-Zam itu sendiri sudah berkat. Yang kedua, Nabi kita ludah sekali lagi dalam telaga Zam-Zam itu keberkatan yang ada di dalam Zam-Zam itu sendiri. Jadi pasal itulah di antaranya tanda berkat itu, Nabi kita ludah telaga Zam-Zam. Bila orang dapat anak, dia bawa ke Nabi, Nabi kita ambil tamar, dia kunyah tamar tu, kemudian dia masukkan tamar yang dikunyah itu ke dalam mulut anak-anak kita, anak-anak orang Islam pada waktu itu. Maka menjadi amalan hari ini. Hari ini bila kita dapat anak, kan kita pergi kepada orang baik-baik, orang ustaz-ustaz yang ada. Cumanya saya nak bagi peringatan sedikit lah. Adakah lagi mulut ustaz yang berkat seperti mulut Nabi SAW? Jarang nak ada dah tok guru yang berkat macam ni. Yang adanya tok guru isap rokok. Bila budak ni kena rokok petai lagi, tak ada besar lagi. Sekolah rendah hisap rokok dah, pasal teringat bekas air mulut lu tok guru hisap rokok dulu. Jadi kerana itulah saya show lah pada hari ni, kalau kita nak belah mulut anak, tak payahlah suruh tok guru mamah kunyah watama tu. Cukup dengan lenyik watama tu, ambil air Zam-Zam masuk dalam mulut anak, kerana berkat tidak ada. Kalau tu macam tok guru kita sungguh berkat, sungguh tok alim yang besar-besar, yang tak tidak isap rokok, yang mulutnya tak mengupak orang, mulutnya duduk zikir, tak apa, kita pergi cari orang gitu. Tapi kalau mulut standard lagu ni, supaya yang ada hari ni, kita kenal lah ustaz pun sekali kita dah. Lepas kuliah tu tanya duduk minum kopi tu, nyonya orang tak mudah juga. Jadi ustaz lagu ni tak sedut kunyah lah mulut dia. Kalau panggil ustaz berkata ustaz lenyek-lenyek lah, tak usah sedut kunyah lah macamnya. Jadi mulut Nabi SAW mulut yang tak ada umpak orang, mulut yang berzikir, mulut yang ni, maka Nabi kita berkat, dia minum air Zam-Zam, dia ludah balik dalam telaga Zam-Zam itu, menunjukkan kepada keberkatan air itu sendiri. Jadi kena ingatlah hati-hati. Ini bukan nak condemn ustaz-ustaz, tidak, tapi realiti yang berlaku. Jadi kita bimbang. Orang duk tanya pasal apa ni ustaz? Budak-budak kecil ni pun isap rokok dah. Saya duk fikir-fikir tak ada kes lain. Kes air mulut ustaz isap rokok. Punah anak kita lagu ni. Jadi setelah selesai Nabi kita melakukan tawaf, dan Nabi kita mungkin dia tak sebut di sini sa'i. Karena Nabi kita setelah sa'i di peringkat awal. Kan dia buat haji itu, haji qiran. Dia sudah sa'i di peringkat awal lagi waktu Nabi kita masuk tadi. Jadi maka tidak timbul lagi soal Nabi kita sa'i kali yang kedua. Tapi bagi orang yang tak sa'i lagi, maka mereka kena sa'i. Kemudian Nabi SAW selepas selesai daripada itu, maka Nabi kita balik semula ke Mina. Balik semula ke Mina. Di sini ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi kita sembahyang Zuhur di Mekah. Ada riwayat mengatakan Nabi sembahyang Zuhur di Mina. Kalaulah Nabi kita sempat sembahyang Zuhur di Mekah,
Maknanya dalam masa berapa jam? Dia melontar tadi, waktu naik matahari dah. Sebab salah seorang daripada Al-Fadhil dengan Zaid ni, Usamah ni, duk tutup kepala Nabi dengan kain, takut panas. Waktu Nabi kita melontar tengah panas. Melontar. Sembelih 100 ekor. Menggunting, bercukur. Kemudian sempat dia pergi ke Mekah, tawaf, balik semula Zuhur di Mina. Itu berkatnya masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa yang ada pada kita hari ni telah hilang berkat. 24 jam ada. Setengah muka surat Quran pun tak sempat nak baca. Kau sempat? Senyumnya tu nampak. Tak apa derah jawab. Realiti lah tu. Setengah muka surat tak baca. Okey. Hilang berkat waktu. 24 jam tu juga. Kenapa kita tak boleh nak khususkan sikit? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita belajar daripada pengurusan masa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar kepada kita. Maka kita cubalah. Walau macam mana pun, kita cuba sedaya upaya mengguna masa yang ada itu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada riwayat Imam Nawawi contohnya di dalam kitab Syarah Muslim ketika mensyarahkan cerita hadis Nabi ni, Imam Nawawi kata Nabi kita sembahyang Zuhur di Mekah dan dia balik semula ke Mina sembahyang Zuhur sekali lagi dengan orang yang di Mina. Jadi kerana orang nak ikut sembahyang Nabi. Jadi Nabi kita sembahyang Zuhur tapi sunatlah bagi dia. Orang lainnya masih lagi wajib. Yang penting sama ada dia sembahyang Zuhur di Mina di Mekah pun, waktu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu waktu yang cukup berkat, yang memang kita akui keberkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai berada di Mina pada pagi 11 Zulhijjah, iaitulah hari apa 11 Zulhijjah ni? Hari Tasyrik yang pertama. Maka Nabi kita duduk di sana menyampaikan khutbahnya yang sangat masyhur, iaitulah khutbah Nabi kita menyampaikan pesanan-pesanan kepada umat. Di antara pesanannya seperti sama juga dengan pesanan yang Nabi kita sebut di Arafah tadi. Kerana mungkin, tapi di Arafah tadi orang lain yang jadi speaker, yang tolong menyampaikan. Di Arafah ini, di Mina ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib pula yang menjadi tukang sambut suara Nabi SAW supaya dengar semua orang dalam khemah tu boleh dengar semua yang ada. Yang kita nak ceritanya, salah satu cerita yang menarik di sini, iaitulah cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi kita tengah menyampaikan khutbah di atas baral, di atas keldai dia. Jadi seorang kanak-kanak nama dia Rafi' bin Amr Al-Mazini. Tulis nama dia Rafi' bin Amr Al-Mazini ni budak. Dia pergi haji sekali dengan ayah dia. Tengah Nabi kita duduk ceramah, orang duduk dengar semua Nabi. Rafi' ni pergi duduk mengayak, berjalan sampai ke tepi baral Nabi, tepi kedai Nabi. Apa dia buat? Dia pergi pegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi pegang betih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah pula, tak cakap protokol ni, budak ni nakal abah ni. Kita nak tengok muamalah Rasulullah dengan kanak-kanak. Jadi budak ni bila dia pegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gosok betih Nabi sampai kat tangan dia masuk dalam kasut Nabi. Bila masuk dalam kasut Nabi, dia pegang tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Summa adkhaltu kafi bainan na'li. Aku masuk tangan aku di celah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masih teringat lagi betapa sejuknya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kelebihan dia. Rafi' ni cerdik dia. Yang lebih hebat daripada ni lagi tuan-tuan, bagaimana sejuknya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak. Tidak kata tengkin, budak ni kacau kan nak ceramah dak. Jadi kerana itulah kita hari ni agak kurang mesra dengan anak-anak. Tak mesra. Kita duk cakap telefon anak mari dekat marah. Kita baca surat khabar anak mari dekat marah. Kita bawa pergi masjid kena marah kata email. Tak ada tempat kanak-kanak sekarang ni. Jadi bila budak pergi main game rumah tak apa. Bila pergi masjid tu email marah. Bila pergi masjid ayat tak kuasa masjid marah. Kena marah selalu kanak-kanak. Itu nama Nabi. Sepatut Nabi kita larang tak. Jangan dia bawa anak-anak kamu mengganggu orang sedang berceramah. Tak ada pula. Nabi kita biar aja budak tu. Tapi menjadi kenangan yang begitu hebat kepada anak-anak ini. Rafi' bin Amr Al-Mazini ini sampai dia mati. Dia duk cerita bahawa aku masih teringat lagi sejuknya tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sempat sentuh pada hari tersebut. Jadi walaupun tuan-tuan muslimin dan muslimat kita tak sempat sentuh kaki Nabi, tapi tersentuh di hati kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak. Tengok budak-budak dia kenal. Jadi dalam satu cerita lain tentang kanak-kanak ni, Nabi kita dapat hadiah banyak mari daripada negeri lagi yang dapat tawanan ghanimah. Nabi kita bagi kain, tiba-tiba ada satu baju, tawanan tu baju kanak-kanak perempuan.
Maka Nabi kita panggil seorang budak ni, dia ingat nama anak orang tu, anak orang perempuan. Ingat nama anak kawan dia. Nabi kata pergi panggil Ummu Fulan, mari sini. Bila patutnya kalau nak bagi ke ayah dia suruh klik pun boleh. Tapi tak, Nabi suruh panggil budak tu, mari depan Nabi SAW. Nabi kita pakai baju, bagi kain tu, baju ke dia. Betapa budak ni kata, aku teringat betapa baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam bagi kepada sahabat dia yang kecil itu, seorang kanak-kanak yang kecil, mendapat perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai pada Nabi kita berwukuf bermabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13, dan Nabi kita telah melontar setiap hari bila, iaitulah pada masuknya waktu zuhur. Nabi kita melontar waktu zuhur. Jadi kita ingatlah, Nabi kita pergi melontar Jamratul Ula, dia melontar. Sudah melontar, Nabi kita berhenti di situ menghadap ke arah kiblat. Nabi kita wukuf berdoa yang begitu panjang di jumrah yang pertama. Kemudian dia pergi pula berpindah ke jumrah yang kedua. Nabi kita berdoa panjang di jumrah yang kedua, dan seterusnya dia pergi kepada Jamrah Aqabah. Lepas melontar, Nabi tak berdoa, terus dia balik, pusing balik ke khemah dia. Jadi kita kena ingatlah, dalam amalan haji kita nanti, kita akan berdoa di mana? Jumrah yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah, kerana sudah keluar. Jadi setelah selesai Nabi kita pada hari yang ketiga, pada hari yang ke-13, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi satu tempat nama dia Al-Muhassab. Al-Muhassab ni satu tempat dekat dengan Mina. Lokasi sebenarnya saya sudah cari. Waktu tulis buku Mekah dulu tak jumpa. Cari orang tua-tua yang ada di Mekah pun tak dapat dikesan. Cumanya kita boleh tengok dalam agak-agak dalam lokasi buku-buku sejarah Mekah tu, lebih kurang sekitar dekat dengan Mina tu juga. Satu tempat nama dia Muhassab, atau dia panggil Khaif Bani Kinanah. Di Khaif Bani Kinanah ni Nabi kita berehat di situ. Kerana apa? Sebab apa Nabi kita berehat di situ? Orang tanya dia, ya Rasulullah, lepas di Mina nanti kita nak pergi rehat di mana? Nabi kata kita pergi berehat di Khaif Bani Kinanah, di Muhassab. Nabi duduk di situ dua sebab. Sebab yang pertama, inilah tempat Quraisy berkumpul di Mekah. Di tempat ini buat satu persidangan, satu seminar, orang panggil apa sekarang ni, kongres ke apa nama ikutlah. Dia buat keputusan bahawa Muhammad dan orang-orang keluarga dia yang ikut Muhammad mesti diboikot. Tulis surat, gantung di Kaabah, dalam Kaabah. Muhammad dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang sokong dia, yang beri sokongan pada Muhammad, diboikot. Tak boleh jual beli, tak boleh makan minum, kenduri kendara tak boleh pergi, tak boleh ajak putus hubungan. Maka Nabi dan pembela-pembela ni terpaksa duduk di Mekah dalam keadaan diboikot begini. Kedengaran waktu malam anak-anak menangis, tidak ada makanan. Terpaksa kita kena tumbuk daun-daun kayu yang ada. Buat sup, sayur untuk dimakan. Maka Nabi bila teringat kejahatan Quraisy ini, maka bila selesai daripada kerja haji, Nabi pergi tidur di tempat tu. Nak ceritanya, dulu buat jahat aku, sekarang ni aku bersama dengan 100,000 pengikut aku tidur di sini. Ini Nabi kita nak tunjuk balik satu nostalgia bahawa Islam ni bukan selamanya lemah. Ada satu hari dia akan naik. Itu ya sebab yang kedua, katanya kerana di tempat ini mudah berkumpul, tempat yang luas, dan orang nak balik, nak berpisah nanti pun senang. Orang nak pergi ke Madinah boleh, nak pergi ke Taif mudah, dan ada lagi lah sebab-sebab lain. Jadi waktu Nabi kita duduk di sinilah, di Khaif Bani Kinanah di Muhassab ini, marilah isteri yang disayangi, iaitulah Aisyah radhiyallahu taala yang menangis tadi. Di mana? Di Sarif, di Jumum tadi. Sebab apa dia menangis? Kerana dia tak boleh buat umrah. Dia kena buat haji terus. Sampai dekat haji pun haid dia tak habis lagi. Jadi Nabi kita suruh dia masukkan haji dalam umrah, maka haji dia jadi haji qiran. Jadi haji qiran. Jadi dia tak suka. Dia suka dapat haji dan dapat umrah sekaligus. Maka umrah satu, haji satu. Maka dia mari minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak buat umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memberi arahan kepada abangnya Abdurrahman bin Abu Bakar supaya bawa Aisyah pergi ke Masjid Tan'im. Jadi pasal itulah Masjid Tan'im nama dia Masjid Aisyah. Kenangan tempat dia pergi niat umrah di situ, dan inilah yang menjadi hujah kepada kita, boleh kita ulang umrah lagi sebab permintaan Aisyah ni. Kalau tak boleh, mesti Nabi marah. Apa Aisyah ni buat benda yang tak boleh? Jadi nasib baiklah kita banyak-banyak ucap jazakallahu khairah. Terima kasih kepada ibu kita Aisyah kerana atas usaha dia. Banyak kes Aisyah ni sebenarnya, banyak kes. Satu hari dalam peperangan, Nabi kita berhenti satu tempat, Aisyah jatuh, dia punya loket dia jatuh, gelang dia jatuh.
Dia menyebabkan orang terpaksa kena cari benda ni. Lama. Bila cari lama, masuk waktu sembahyang, air tak ada. Marah pula ni. Ni cerita Aisyah berlaku ni. Apa punya pasal dia tu? Tak ada. Jadi, pada waktu itu turun ayat Quran, kalau tak ada air, fatayammamu sa'idan. Boleh bertayamum. Semua pergi puji Aisyah pula, nasib baik kamu buat macam ni. Kalau tidak, tak ada hukum tayamum. Kalau tak ada air pun, kena cari juga. Macam mana nak cari juga, tak ada air. Jadi, ada gantinya iaitu dengan bertayamum. Jadi, Aisyah ni, satu keluarga, dia, ayah dia, Abu Bakar dan keluarga dia ni, semuanya keluarga yang mubarakah. Keluarga yang diberkati oleh Allah, kerana hasil daripada usaha dia. Dan banyak lagi lah cerita-cerita dia yang menarik, yang tuan-tuan muslimin dan muslimat kena beli cerita Aisyah ni. Jangan beli buku sebarangan. Beli yang kita pastikan buku itu ditulis oleh ahli sunnah. Kalau buku ditulis oleh Syiah, dia akan kutuk Aisyah ni habis-habisan. Dia kata Aisyah ni macam-macam cerita yang tidak tergamak untuk kita sebut tentang mereka. Kemudian setelah Nabi kita selesai, Aisyah mengerjakan umrah ulangan, umrah sekali lagi. Pada waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir malam, Nabi kita berangkat daripada Muhassab pergi ke Masjidil Haram melakukan tawaf wada. Jadi Nabi mengatakan, hendaklah kamu jadikan akhir pekerjaan amalan haji kamu di Mekah itu tawaf di Baitullah, iaitulah tawaful wada. Setelah selesai tawaf wada, maka mereka berpisah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun balik melalui jalan Syubaikah. Jadi dia masuk tadi ikut kubur Maklah ni, dia balik ikut pusingan begini. Jadi Nabi kita suka kalau dia pergi satu tempat, dia pergi jalan ni, dia balik jalan ni. Kerana apa? Bukan nak suruh jauh, kerana nak jumpa orang. Pergi ikut ni, masuk ikut ni. Jadi kita pun kalau jalan di masjid itu ada dua orang, kita pergi ikut ni, balik ikut ni. Sekurang-kurangnya orang ni bertahu dia tu pergi masjid. Orang ni tahu dia balik masjid. Itu je lah. Bukan nak nyuruh dengan dia, tidak. Nak suruh dia malu dengan kita. Dia baca paper lagi. Garik dah ni. Jadi boleh sindir slow-slow lah. Ada. Kalau ada ceramah lah ni, tak kena jemput lah. Jadi sekurang-kurangnya ada alasan kita nak buat ada. Jadi tidak adalah semua sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ni tidak ada perkara yang tidak baik. Maka itu sajalah. Bila Nabi kita balik ke Madinah, jadi cerita dalam perjalanan balik itu setakat itu sajalah yang dapat kita cerita kepada hari ini. Jadi insya-Allah itu ringkas tu, secara ringkas. Kalau cara nak detail betul-betul macam mana cara-cara, kita panjang dah dalam kursus kita yang lepas-lepas kita dah. Cara-cara je sudah ada. Yang ni orang panggil satu ulang kaji. Ulang kaji tapi dalam bentuk cerita. Ulang kaji dalam bentuk cerita perjalanan tapi merangkumi seluruhnya. Insya-Allah taala. Jadi setakat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, khuzu anni manasikakum, hendaklah kamu ambil pekerjaan haji kamu daripada aku. Jadi kita ikutlah seboleh mungkin sedaya-maya kita mampu ikut perjalanan haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa cara kemampuan yang kita ada. Yang kita tak mampu, nak macam mana tu? Jadi setakat itu perjalanan haji kita sekian dulu. Wassalamualaikum. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Dr. Basit Abdul Rahman, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya bersyukur dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan pada program pagi ini. Sebenarnya saya nak jumpa Dr. Basit. Kebetulan saya ada tugas di sini semalam dan saya ada abang di sini bersama saya, dan tahu Dr. Basit ada sini sekadar nak jumpa dan bertanya khabar. Tapi bila sampai sini Dr. Basit kata bagilah sikit, cakap-cakap sikit. Jadi saya pun mengucapkan terima kasihlah pada Dr. Basit memberi sedikit peluang. Saya alhamdulillah bersama Dr. Basit mengerjakan haji tahun 2009 yang lepas, balik ke Malaysia pada 24 Disember 2009. Jadi lebih kurang dah 6 bulan lah, 5 bulan lebih menunaikan haji bersama Yang Berbahagia Ustaz. Saya nak kongsi sedikit pengalaman bersama Ashar. Pada saya alhamdulillah pergi haji dengan Ashar sesuatu yang sangat bermakna, kerana kami pada ketika itu dipimpin oleh
seorang tokoh ustaz ulama yang berkaliber, yang berbahagia, Dr. Ustaz Basit. Beliau sangat berpengalaman, ilmu yang luas tentang Madinah, Makkah, pengalaman haji yang banyak. Jadi kami sebagai orang pertama kali menunaikan haji sangat merasa beruntung, alhamdulillah, dapat belajar bagaimana menunaikan haji sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu perkara yang saya ingat penting dalam menunaikan haji ini, seperti yang Dr. Basit sendiri pesan, ialah supaya kita melengkapkan ilmu pengetahuan tentang haji itu sendiri. Jadi kursus seumpama ini sangat baik sebab melengkapkan diri kita dengan ilmu menunaikan haji. Sebab kalau kita tak ada ilmu tentang haji itu sendiri, banyak perkara yang mungkin kita silap buat dan sebagainya. Oleh kerana bidang saya bidang perkembangan sosial, saya suka nak berkongsi juga tentang pentingnya masa menunaikan haji ni kita mengawal perasaan. Mengawal perasaan sebab bila tiba sana macam-macam ujian. Dalam tawaf misalnya, berasak-asak, kita diasak oleh orang badan lebih besar lagi daripada orang Turki ataupun orang bangsa lain yang kita rasa tak selesa bila dah berasak-asak, kulit warna lain, tingkah laku lain. Di situ letaknya kesabaran kita. Sabar melihat kerenah orang lain, sabar bila makanan tu mungkin kurang kena dengan selera kita, sabar, insya-Allah dengan sabar yang banyak Allah Ta'ala akan beri kita mabrur, haji yang mabrur. Kalau tak sabar, sedikit perkataan kita sudah boleh menjadikan haji kita tidak mabrur ataupun tidak memberi kesan yang baik. Jadi saya rasa tersentuh bila yang berbahagia Ustaz bawa kami ke padang Medan Uhud. Di situ suasana berbeza. Kalau bawa ladang unta, ladang kurma, Ustaz senyum aja. Tapi bila bawa Medan Uhud, yang berbahagia Dr. Ustaz Basit, suasananya berbeza. Apa yang kita dengar ialah bagaimana perjuangan Nabi, syahidnya Hamzah, Sayyidina Hamzah di situ, Nabi cedera parah dan sebagainya. Jadi bila kami dibawa ke Medan Uhud dalam suasana yang berbeza, kesannya berbeza. Kita dapat rasa kehebatan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan kita dibawa ke menaiki Bukit Uhud dan melihat sendiri kawasan sejarah sekitarnya. Jadi saya memang bila berkongsi cerita dengan kawan-kawan, saya tak lupa cerita tentang bagaimana Ustaz Dr. Basit bawa kita ke Uhud, sebab suasananya tak sama. Jadi sebab itulah saya ingat untuk kita mendapat haji yang mabrur, persediaan bermula daripada sekarang lah. Maknanya janganlah kita menunggu di saat nak pergi haji barulah kita nak bertaubat dan sebagainya, menambah ilmu dan amal kita. Bermula daripada sekarang kita siapkan diri kita lah. Saya ingat kursus ni sangat baik sebagai satu pendedahan kepada kita semua, apa yang patut dilakukan dan sebagainya. Dan juga saya juga merasa terkesan apabila berada di Padang Arafah bersama yang berbahagia Ustaz. Doa yang panjang dan pesan-pesan yang menyentuh perasaan hati dan masing-masing. Sebab Padang Arafah tu saatnya tak lama, tapi disitulah saatnya doa dimakbul.
dan amat sedih pada pandangan Ustaz dan kami semua bila di saat demikian pun, minta maaf, ada juga yang hisap rokok. Di saat doa makbul di padang Arafah, di Mina, ada juga kawan-kawan kita yang tidak mengambil hirau tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Jadi saya ingat Dr. Basit sendiri akan sampaikan pesan ni berulang kali lah, supaya haji yang kita kerjakan ni haji mabrur. Pengalaman yang akhir ialah mengharungi banjir di Jeddah, yang melanda Jeddah. Di Arafah kita rasa hujan turun di padang Arafah, dan kena banyak menangis lah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat itu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dapat manfaat yang banyak dengan mengikut haji melalui Ashar. Saya sangat mengalu-alukan, mudah-mudahan mendoakan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan selamat menunaikan haji dan kembali dengan haji mabrur. Satu lagi perkara yang saya kena sampaikan sebelum saya lupa, Dr. Basit selalu pesan, yang lebih penting daripada ini ialah menjaga kemabruran haji, menjaga, memelihara kemabruran haji. Lepas haji ni apa? Jangan lepas haji balik serupa je. Kita tak nak perkara itulah. Itu yang pesan yang Dr. Basit selalu ingatkan bila kami dah mula nak menghala ke balik ke Malaysia. Apa yang penting ialah menjaga kemabruran haji. Mudah-mudahan apa yang saya dapat kongsi bersama ni memberi manfaat kita kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbagi Ustaz Dr. Basit yang sudi menjemput saya, memberi sedikit pengalaman dan perkongsian.